Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada jutawan-jutawan yang dirahmati Allah. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada malam ni, kita tengok dekat tepi-tepi kita tu ada tak lagi sahabat-sahabat kita yang belum lagi masuk dalam Zoom ni. Kalau ada yang belum masuk, sila invite sahabat-sahabat kita ataupun boleh WhatsApp lah untuk dia orang masuk dalam kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kelas kita pada malam ni adalah kelas yang sangat best dan banyak ilmu yang akan speaker kita bagi pada malam ni, insyaAllah. Jadi mana-mana sahabat kita yang belum masuk tu, invite cepat-cepatlah untuk dia orang masuk. Sebab apa? Kalau dia tak masuk kelas kita pada malam ni, dia akan rugi besar lah. Sebab kita akan bagi ilmu. Kita nak jadi FBO forever yang kata orang disegani, dihormati dan berjaya, kita mesti ada ilmu. Betul tak? Kita tak nak jual produk saja-saja ni tak ada ilmu. Jadi kita perlukan ilmu untuk kita kekal dan sihat insya-Allah. Okey. Lepas tu dan saya juga akan peringatkanlah kepada sahabat-sahabat dekat dalam grup ni beberapa syarat untuk kita menghadiri kelas Zoom lah. Okey, yang pertama sila buka kamera anda lah. Buka kamera anda supaya apabila speaker kita nak sampaikan ilmu nanti dia rasa bersemangat. Dia tengok muka kita yang tersenyum di depan Zoom ni lah. Dia rasa dia tidak berseorangan. Okey, dan pastikan kalau Muslim tu menutup aurat dan berpakaian sopan lah kalau nak buka kamera tu. Okey, yang kedua sila sediakan pen dan buku nota lah untuk kita mencatat apa ilmu yang disampaikan oleh speaker hebat kita pada malam ni. Okay. Yang ketiga, sila mute-kan button di telefon anda supaya tiada suara-suara di luar untuk mengganggu speaker kita bagi kelas pada malam ni. Dan yang keempat, sebarang soalan nanti boleh type di chat room dekat bawah tu. InsyaAllah kalau ada masa nanti speaker kita akan jawab lah. InsyaAllah type saja sebarang soalan dekat chat room tu. Okey, setakat ni boleh terima tak? Boleh faham tak apa yang saya sampaikan? Kalau faham, sila type 9333. Faham tak? Okey. So tanpa melengahkan masa, saya ingin memberitahulah sedikit latar belakang speaker hebat kita pada malam ini. Okey. So sebelum tu saya perkenalkanlah sedikit tentang beliau. Okey. Okey, beliau berasal daripada Kuantan, Pahang. Beliau adalah graduate daripada USM Pulau Pinang dalam jurusan Linguistik Bahasa Inggeris. Okey, selepas graduate beliau bekerja sebagai admin assistant di sebuah syarikat antarabangsa selama 5 tahun. Okey, beliau kurang keyakinan diri kerana sikap beliau yang pemalu, kurang bergaul dengan orang ramai. Okey, beliau juga seorang yang sangat kurus. Beratnya 37 kg sahaja. Separuh berat badan saya. Okey, beliau ada masalah sembelit, resduh, alergik dengan seafood dan kulitnya sangat kusam. Okey, beliau bersyukur berjumpa dengan Forever Living melalui suaminya Sean. Beliau dah konsisten guna produk selama 20 tahun. Beliau adalah seorang konsultan kecantikan dan kesihatan, penceramah dan membimbing ramai testimoni dan usahawan dalam bisnes global Forever Living. Hebat tak speaker kita pada malam ni? Kalau hebat sila type api. Kalau tak type api nanti speaker kita tak keluar. Cepat type api. Power tak speaker kita pada malam ni? Dia cakap dia seorang yang pemalu dan kurang bergaul dengan
ramai orang. Tapi macam mana dia boleh buat business forever sehingga capai MDM? Hebat tak? Dalam forever ni orang yang tak pandai cakap, orang yang tak pandai bergaul pun boleh berjaya di forever. Nak tak ilmu, nak dengar tak ilmu dia? Macam mana dia boleh buat forever sampai ke tahap ini? Okay, so tanpa melengahkan masa, saya menjemput MDM Olive untuk sampaikan ilmu kelas kita pada malam ni. Okey, dipersilakan MDM Olive. Alright, terima kasih Suhaima. Semua dapat dengar suara saya? Saya MDM Olive. Halo, semua sudah makan ke belum? I harap semua sudah makan kan? Perut dah kenyang. So sekarang ni hari ni mudah belum makan lah. Ada yang sudah, ada yang belum. Cantik tak rumah saya? Cantik kan rumah ni? Okay, so dah lebih orang Okay, so hari ni memang kita punya kelas ni memang sangat penting tau untuk semua FBO yang baru. Yang baru je join. Ada tak siapa FBO yang baru di sini yang pertama kali nak dengar tentang segitiga kesihatan? Ada tak? Boleh type 9 dekat chat. Siapa orang baru? Nak kenal dulu orang baru. Wah, ramainya orang baru. Tengok tu. Okay. So so kelas hari ni kan memang sangat penting untuk semua FBO yang baru join dengan kita. Dan juga customer-customer lah. Okay. So sebelum tu, I nak share dulu slide saya. Okay, nampak tak slide saya? Nampak slide saya? Boleh kan? Okay. So kalau nampak, boleh kalau nampak, you all kena buat apa tahu? Kena subscribe, follow saya punya TikTok dulu. Okay, follow saya punya TikTok dulu. Kita berkenalan dekat TikTok. Boleh tak? Sebab saya nak naik sampai 1000 ni. Masih ada separuh lagi. Cepat-cepat Okay, cepat-cepat subscribe dulu TikTok saya. Sebab ada banyak tau ilmu-ilmu yang best-best saya akan share dekat TikTok juga. Ingat subscribe, follow, lepas tu kena komen lah. Betul tak? Jangan kedekut sangat. Komen sikit. Nampak dan dah follow. Kepada ramai kawan-kawan baru yang belum follow lagi, boleh follow saya. Okay, so nama saya Olive, MDM Olive. So saya dari Kuantan. Lupa pula kita nak bagi tepukan gemuruh kepada Suhaima MC kita tadi. Tadi Suhaima sempat ada tak perkenalkan diri dia? Suhaima. Okay, Suhaima. Thank you kepada Suhaima jadi MC ya. Jangan ke mana-mana tahu sebab nanti kita nak minta dia sharing juga. Okay. Okay. So, kenapa saya mulakan nak makan suplemen? So ini sebab tau. Ini sebab kenapa saya mula menggunakan produk Forever. Sebab tadi MC pun ada cerita kan. Memang saya guna produk ni dah 20 tahun. Saya guna produk Forever. So, masa saya dulu-dulu 20 tahun sebelum ni kan, memang saya seorang underweight. Nampak tak? Gambar yang sebelah kanan ni, saya memang underweight, memang seorang yang sangat-sangat kurus. You ada tak kawan di sekeliling you yang macam saya? Ada tak yang underweight? 37 kilo saja. Sangat-sangat ringan. Ada kan Nabila ada? Ada juga kan? Okay, yang underweight. Macam saya lah. So, you nampak saya underweight macam ni, comel ke tak? Cantik ke tak macam ni? Memang tak cantik kan? Dan tak sihat, betul tak? Siapa pun underweight, Nurul Hawa pun underweight. Okay? Memang tak sihat lah. Okay, kalau kita underweight. Okay, lepas tu ada banyak masalah kesihatan. So hari ni I nak share dengan semua kan. Mengapa saya dulu saya memang tak tahu tentang suplemen. Mengapa saya nak ambil suplemen? Makanan tambahan, makanan kesihatan. Ya, sebab dari family saya, mak ayah saya pun tidak mengamalkan suplemen.
Sehinggalah saya berjumpa dengan suami saya dan berjumpa dengan Forever. So sebelum ni, saya pun macam you all juga. Saya ada masalah resdung. Ada tak siapa sini yang ada resdung? Setiap pagi memang hacu. Setiap pagi ada resdung macam saya. Ada tak Farhana? Ada Ira pun ada kan? Macam nak korek hidung dia. Okay, dulu saya memang selalu resdung dan hidung saya memang selalu gatal. Selalu macam ni tau. Selalu gosok hidung. So semua family saya memang tahulah. Memang tahu saya memang ada masalah macam ni. Lepas tu saya allergic dengan seafood. Tak boleh makan ketam, udang, semua tak boleh lah. Makan je gatal dalam mulut, gatal sangat. Bukan saja seafood tau. Termasuk terung pun tak boleh. Memang teruk sangat allergic tu. Okay, gatal sangat dalam. You imagine kalau dekat kulit kita boleh garu, tapi dalam mulut macam mana mau garu, betul tak? Ada yang makan udang bibir boleh jadi bengkak, betul. Lepas tu saya ada senggugut juga. Ada tak period sakit? Selalu kan macam udang ni. Memang sakit sangat macam udang. Kena apa? Macam ni lah. Untuk tahan sakit, so selalu ambil Panadol yang warna pink punya untuk tahan sakit tau. Okay. Alright. Lepas tu sembelit dan buasir juga pun ada. Susah nak buang air besar dan ada buasir. Okay. Sebab ini perkara macam ni yang menyebabkan saya mula bila saya tengok Forever, I rasa mengapa saya tak try? Kan? Kalau I cuba, mungkin masalah-masalah I ni pun dia akan jadi semakin baik. Kan? Saya boleh buang air besar dengan baik, betul tak? Tak ada buasir, okay? Pernah tak di sini ada orang yang ada biji buasir? Kalau ada orang yang ada buasir, dia boleh faham tau. Duduk pun tak boleh. Berjalan pun kaki tak boleh rapat punya kaki macam kangkang macam itu tau. Buasir macam tu. Dia sakit. Okay, sakit. So ni dia. Okay, so ini seksa kan? Betul tak? So inilah sebab-sebab saya mula. Bukan tak semestinya kita mesti ada penyakit yang teruk baru kita nak mula. Kalau kita ada penyakit, memang lagi penting kita kena ambil produk. Tapi macam ini pun dah cukup. Memang kita kena jaga dari sekarang. Kalau kita tak jaga, dia boleh jadi lagi serius. So tengok. So bila saya start menggunakan produk Forever, you tengok perubahan I. Okay, dari 25 umur saya mula guna produk ini. Masa saya kurus macam ni, dari 37, saya naik saya punya berat badan sehinggalah sekarang. Inilah yang saya sekarang. Okay, semakin berat pula. Okay, semakin berat pula. So ini dia, semua orang pun suka kan bila kita transform, kita akan semakin cantik, sihat, lepas tu semakin awet muda. Ya, semakin muda. Semua pun nak. Kalau you tanya orang rata-rata, semua orang nak. Awet muda, nak cantik, nak sihat. Betul tak? Inilah impian semua orang. Okay, betul tak? Okay, so sekarang kita nak masuk topik ni. Ada sikit lah teori-teori. Okay, ada sikit teori-teori untuk semua. Untuk kita kenal diri kita. Sebenarnya badan manusia ni, badan kita ni, okay, dia lebih dari 30 sampai ke 37 trilion sel. You tahu tak trilion sel ni berapa? Trilion tu berapa kosong, tahu tak? You boleh tak imagine badan kita ni 37 trilion ialah berapa kosong? Tak tahu tak tahu kan. Kalau million kita tahulah berapa kosong kan. Tapi trilion ada 12 kosong. Wah, hebat tak kita ni, manusia ni? Okay, sebenarnya kita ni memang sangat hebat, sangat luar biasa tau. Okay, kita dikelilingi oleh 37 trilion sel. Kita dibuat oleh sel. So sel, you tengok, sel ini kalau kita ada sel yang sihat, kita akan dapat membina tisu-tisu yang sihat. Okay, sel dah 37 trilion. Tisu-tisu ni dalam badan kita ada 4 jenis tisu. Kalau tisu kita sihat, dia menjadikan organ kita pun sihat juga.
Kan? Organ kita ada dalam 76 organ dalam badan kita. 76 organ, imagine. Okay, mata, telinga, semualah hempedu, peparu, semua tu. Dan semua organ ni akan membina kita punya sistem. Dan kita ada 14 sistem. Sistem perkumuhan, sistem pencernaan, pernafasan dan terbentuknya manusia yang sempurna. Okay? So ini dia, kita sebenarnya manusia ni, asas kita memang dibuat oleh sel. Sel ni. Okay? So itu sebab kita dapat berfungsi dengan normal. Okay? So kebanyakan bila kita cakap pasal nutrisi kan, kita mesti menjaga melalui dari sel kita. Tapi kalau doktor-doktor, bila kita sakit, kita pergi ke jumpa doktor buat MRI ke apa-apa kan, bila kita sakit, dia akan merawat dekat organ kita. Itulah tanggungjawab doktor. Betul tak? Dia bagi ubat, semua tu, dia merawat, operation semua dekat organ-organ kita. Okay? Tapi kita, kalau kita hari ni nak menjaga kesihatan, nak mencegah dari penyakit, kita mesti mulakan dari sel kita. Benda ni kita kena faham dulu. Okay? So, sel kita ni, apa yang dia perlu setiap hari? Sel kita ni. Okay, dia perlukan 2 perkara je. Good morning Vijay. Okay, dia perlukan 2 perkara. Inilah makanan dia tau. Sel kita dia nak oksigen dengan nutrition. Ni 2 perkara yang disalurkan oleh sel darah merah kita kepada sel-sel kita. So inilah yang diperlukan. Setiap hari kita perlu bagi dia oksigen dengan nutrition yang lengkap. Okay, barulah kita sihat. Okay, so ada juga perbezaan antara sel yang tak sihat dengan yang sihat. Kan kita tengok kalau sel yang tak sihat ni, dia punya bentuk tu macam mana? Dia bentuk tu dia tengok. Dia punya sel membrane tu dia macam mengeras. So apa segala nutrisi yang kita ambil, dia tak dapat menyerap dengan sepenuhnya. Dan hanya segelintir je waste product, maknanya dia punya pembuangan kan, kotor-kotoran tu yang dapat dikeluarkan. Bukan semua dapat dikeluarkan kalau sel tidak sihat. Tapi kalau sel kita sihat, dia punya sel membrane tu, dia tengok, dia soft je. Lepas tu dia macam senang menyerap. Kita punya khasiat pun senang nak menyerap ke dalam badan kita. So bila kita ambil banyak nutrition, okay, ini semua akan serap dan waste pun senang nak keluar. Senang masuk, senang keluar lah. Okay, so kita punya sel sebenarnya setiap 1 minit kan ada 100 million, 100 juta kan sel akan mati tau. Setiap 1 minit. Dah lalu tak 1 minit? Dah beberapa minit kan? Maksudnya apa yang berlaku pada badan kita? Skin cell, sel kulit kita, dia akan mati dalam masa 28 hari. Dia kena bertukar sel kulit yang baru. Okay? Liver cell, sel hati kita 500 hari. Dia akan bertukar. Dan sel kita punya usus intestine, okay, 3 hari. Nampak tak? Usus kita. Red blood cell, sel darah merah kita perlu 120 hari. So bila kita ambil sesuatu suplemen ke makanan tambahan, make sure kita bagi masa tau. Bagilah masa dalam 4 bulan, 120 hari untuk sel darah merah kita bertukar. Jangan pula lah ambil dalam seminggu nak dapat result yang bagus. Okay? Sedangkan kita perlu bagi masa pada badan kita. Dan sel darah putih beberapa jam saja. Nampak? Okay? So dekat sini, kenapa? Sekejap. Semula. Okay. Dia pergi mana slide tu? Stop dulu. Sekejap. Ya. Saya sini dulu. Okey. Sekejap. Sel tak sihat. Okey, so sekarang kita balik yang ni. Tadi dah tahu dah sel yang tak sihat dengan sel yang sihat kan. Sekarang kita nak tengok
konsep-konsep teori ni dari seorang doktor. Doktor ni pernah dapat Nobel Prize winner tau pada tahun 1912. Kenapa kita nak sebutkan immortal chicken ni? Sebab Dr. Alex Carroll ni dia pernah buat satu eksperimen. Dia masukkan sel jantung ayam ni dalam piring ni. Eksperimen dalam makmal dia. So bila dia masukkan kat sini kan, dia biar gitu je. Lepas tu apa berlaku? Sel itu mati. Sebab apa? Tak ada nutrisi. Okey. Lepas tu dia buat eksperimen yang kedua pula. Dia masukkan sel jantung ayam tu. Lepas tu dia buat apa? Setiap hari dia tambahkan nutrisi ke dalam sel jantung ayam tu. So apa yang berlaku? Sel itu mati juga selepas beberapa bulan sebab dibanjiri oleh toksik dari metabolisme sel tu. Nampak tak? Maknanya ada toksik yang menyebabkan itu sel jantung ayam pun mati juga. Sebab toksik-toksik dah berkumpulan dalam tu. So eksperimen yang ketiga pula. Okey, sekarang dia masukkan sel jantung ayam yang lain. Lepas tu dia tambah nutrisi dan sekarang dia tolong dia mengeluarkan toksik. So bila dia mengeluarkan toksik, apa yang berlaku? Sel jantung ayam ni boleh hidup selama 28 tahun. 7 hingga 8 kali ganda dari sel jantung yang biasa. Nampak tak? So bila kita, maknanya sama macam manusia tau. Kalau kita mengambil nutrition, kemudian kita pun pandai membuangkan toksik-toksik dari badan kita, maka kita boleh hidup lebih panjang umur. Ada tak di sini yang nak hidup panjang umur? Nak tak? Panjang umur tapi sihat. Boleh jalan, boleh naik basikal, boleh memandu. Nak tak macam tu? Boleh makan, boleh tidur. Nak, semua orang nak panjang umur tau. Boleh berfikir lagi kan macam Tun M lah. Panjang umur 90 lebih tahun. Okay, so inilah yang kita nak amalkan. So, dari eksperimen Dr. Carroll ni, kita dapati ada 4 faktor tau. Kalau manusia nak kekalkan sel badan kita sihat, kan tadi kita kata asas kita tu sel. Kalau you nak make sure sel you sihat, apa yang you kena buat dengan kerap? Apa yang you kena buat? 4 perkara ni. 1, penyatoksikan yang kerap. Kena buat detox yang kerap. Berapa lama you buat detox? Cuba tak dekat chat. Berapa lama you buat detox? Ada tak buat clean 9? Berapa lama you buat? Setiap 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun sekali? Cuba tak dekat chat sana. Ada tak buat detox yang kerap? Sebulan sekali kan, Bel, betul. Saya pun sebulan sekali sekarang. Okay, Suhaimah 2 kali dalam setahun. Ada yang 3 bulan kan? Setiap 3 bulan. Okay. Lepas tu yang kedua, bila kita dah buangkan toksik, kita perlu bagi kita punya sel nutrition. Okay, nutrition yang optimum. Itu sebab kita kena cari satu produk yang boleh bagi kita nutrition yang sepenuhnya. Okay, yang seimbang. Makan kena seimbang. Dan ketiga, kena perlindungan pada sel kita. Kena lindung balik bagi sistem pertahanan yang kuat. Dan keempat, sistem peredaran darah kena baik. Kalau peredaran darah tak baik, ingat tak? Apa yang menghantar oksigen dengan nutrition ke dalam sel kita? Sel darah merah. Darah kita. So kalau sistem peredaran kita tu dia tersumbat, dia tak bagus, macam mana dia nak menghantarkan makanan kepada sel kita? Nampak tak? So ini asas yang kita nak tahu, yang kita kena hafal lah. Okay, so hari ni kita nak faham pula satu lagi konsep, iaitu segitiga kesihatan. Adakah anda nak satu ekosistem yang baik dalam tubuh you? Kalau nak, you kena praktikkan 4 perkara ni. Yang tadi saya kata, 4 faktor tadi. Detox, nutrition, imunisasi dan peredaran darah yang cantik. Kan? Ini sangat penting. Okay, peredaran darah yang cantik tu sangat penting. Okay? Pertama, detox. Kita kena detox. Okay? Membersihkan kita punya apa? Usus kita. Okay? Dan kita kena ada highway yang cantik. Supaya blood circulation kita bagus, supaya kita boleh hantar nutrisi kita. Okay, oksigen kita. Dan nutrisi dekat sini ialah semua zat-zat yang kita ambil, semua boleh masuk 100% ke dalam sel kita. Ini yang kita nak make sure kan. Okay, dan immune system kita yang baik.
Okay, immune system ni ialah ibarat macam sistem pertahanan. Nampak tak macam rumah ni? Kalau rumah kita, okay, tak ada pintu, tak ada pagar, tak ada tak ada itu apa? Window tu panggil apa? Window. Alamak, terlupa pula. Tingkap. Kalau rumah kita tak ada tingkap macam mana? Lupa pula. Tingkap macam mana? Bahaya tak kalau tak ada tingkap, tak ada pintu, tak ada pagar? Bahaya, nanti pencuri masuk. Inilah yang dimaksudkan, kita mesti tak ada keselamatan, bahaya. So sistem pertahanan kita kena kuat. Kalau kita nak make sure rumah kita selamat. Okay, inilah konsep dia yang kita kena ingat. Kalau kita menjaga ketiga-tiga segitiga ni, memang kita akan sihat. Ni je yang kita nak sampaikan pada kita punya team, pada kita punya customer, kan, kepada family kita, saudara mara kita. Inilah benda yang kita nak sampaikan kepada mereka. Okay, so sekarang ni, inilah detox. Detox, so macam mana nak detox tu? Ini dia, kita ada set-set produk yang I nak share hari ni, yang saya amalkan selama 20 tahun ni. Memang best produknya, dia memang jaga dari top to toe lah. Dalaman dan luaran semua ada. Okay. Sistem peredaran darah pun baik. Okay. Ini dia produk kita. Okay. So first thing, kita mesti kena detox dulu. Kan tadi dah dengar kan, Dr. Alex Carroll dah buat eksperimen dah. Okay. Kalau kita nak panjang umur, kena buat detox. Detox merupakan proses penyingkiran bahan toksik atau pembuangan dari tubuh. Okay, so kita punya sistem detox ada hati, usus ginjal, semua ni. Okay, toksik adalah apa? Bahan buangan yang beracun tau dalam tubuh kita. Kita kena pastikan kita kena buangkan keluar. Buangkan keluar bahan-bahan beracun ni. Tapi kalau kita hanya minum air masak saja, memang tak boleh membuang dengan baik. Okay. Dan tanda-tanda toksik yang berlebihan dalam badan kita. Ni tanda-tanda lah. Ada tak dekat sini yang rasa letih? Macam saya dulu letih, kurang bertenaga, sakit kepala, mulut berbau, badan berbau, insomnia, tak boleh tidur. Ada tak? Ada tak macam tu? Mata gelap, daya ingatan pun dah lemah, ada alahan, alergik, sinus. Ini semua tanda-tanda toksik dah keluar dari badan kita. Sembelit. Saya pun macam tu. Kalau you rasa you punya badan I masih sihat, I tak ada penyakit, tapi sembelit tu, itu semuanya tanda tau. Alahan tu tanda. Masalah sendi, masalah kulit macam eczema. Ini semua adalah signal-signal yang dah tunjuk oleh badan kita. Kita alert ke tidak saja. Ada kan rasa letih-letih. Okay. So inilah semua organ-organ yang membantu kita membuang toksik. Dari kulit kita, hempedu, hati, limpa, kolon kita, peparu, semua ada fungsi-fungsi masing-masing. Tapi hari ni, I nak lebih tekankan dekat bahagian kolon lah, bahagian usus. Okay? I suka cakap tentang usus tau. I suka cakap bab-bab usus. Sebab apa yang kita makan, you tengok, dia akan sampai kat perut dan dia akan pergi ke usus kecil dulu. Kan? Semua tahu tak, usus kecil kita sebenarnya berapa panjang kita? Berapa panjang? Tahu tak usus kecil kita berapa panjang? Ni, tahu tak? Ada tak siapa yang tahu? Berapa panjang ketinggian kita? Berapa kali? 10 meter, 7 kali, 5 kali, okay, 5 meter. Ni dia, 6 kali tau ketinggian badan kita. 6 kali. Ni usus kecil kita. Usus kecil kita, kemudian dia akan pergi ke usus besar. Macam ni lah. Usus kecil kita kat sini, lepas tu dia akan pergi ke sini. Kolon kita yang menaik, melintang, menurun, sampailah ke rektum sini, dia akan keluarlah, membuang kat sini. Okay. So, usus kecil kita ni kan, sebenarnya dia ada banyak vilai tau. Ni vilai dia. Vilai ni, kalau you baca dekat sini kan, dia adalah macam bulu-bulu lah. Bulu-bulu. Okay. Dan dalam vilai ni, dia akan menyerap, vilai ni, tugas dia adalah menyerap semua khasiat dari makanan kita,
Okey, dan dia akan masuk ke dalam bloodstream. Maknanya dia akan masuk melalui blood works kita, saluran darah. Apa yang you makan? Kalau you makan tu berkhasiat, dia akan masuk kat sini. Kalau you yang makanan kita tu penuh dengan racun, dia pun sama, dia akan masuk melalui sini. Bloodstream ini juga. Tempat yang sama dan dia akan hantar ke seluruh badan kita. Nampak tak? Tu sebab you tengok. Bila badan kita sakit, you tengok kenapa hari ni banyak orang ada penyakit. Sebab apa? You tengok bermula dari usus kita. Okey, dia akan merebak. Kalau usus kita serap semuanya racun, dekat sini, kapilari ni, dia akan hantar ke seluruh badan kita, semua organ kita pun ada racun. Bahaya tau. Itu sebab kenapa kita kena menjaga dan make sure kita boleh membuanglah air besar setiap hari. Tapi, kalau kita boleh membuang, adakah kita dah buat detox? Tidak juga. Kalau setiap hari you dapat membuang, ada orang dapat membuang setiap hari. Tapi tak bermakna you ada buat detox. Sebab detox yang sangat penting adalah you kena detox dari usus kecil juga. Vilai-vilai ni, you kena membersihkan dekat vilai-vilai. Tapi, kita minum air kosong, tak dapat nak bersihkan vilai-vilai ini. Okay. So, detox tidak sama dengan membuang air besar tau. Okay. Kita kena tahu cara detox yang betul. Apa yang boleh bantu kita detox. Okay. Dan, apa yang kita makan hari ni, kita nak jaga at least bagi masa kat badan kita 4 bulan. 4 bulan untuk kita jaga. Jangan 1 minggu dah give up. Sebulan dah give up. Kena bagi masa pada badan kita. Okay. Ini pun ada satu keterangan. Dekat sini banyak tak you nampak usus-usus ni kan? Ada 22,000 operation yang Dr. Kellogg's ni dia buat. Dia kata tak pernah jumpa pun satu usus yang normal. Tak ada, dia kata. Ni usus yang normal. Ni prolapse dah jatuh. Ni diverticular dah ada biji-biji. Ni boleh menyebabkan kanser usus ni. Okay. Ada juga yang macam ni, dah mengecut. Kerana ini adalah orang yang suka meneran dalam toilet. Ada tak? Ada tak orang yang suka meneran, bawa iPad, bawa buku, masuk dalam toilet, lepas tu duduk lama sangat. Bahaya tu. Okay, you punya usus akan pusing tau. Dia pusing kan. Dia akan jadi macam ni. Sudah mengecil, akhirnya dia mungkin kena potong, baru boleh sambung, barulah boleh membuang dengan normal. Okay. Ada pula usus yang mengembung macam ni. Mengembang. Okay. Ini kemungkinan adalah dia makan terlalu banyak fiber sintetik. Bukan yang semula jadi. Jadi ini menyebabkan dia punya dia punya usus tu jadi mengembang. Banyak tau, banyak. Kan? Seram kan? Dan ini pula usus yang kecil besar ni sebab pemakanan kita. Mungkin ada orang suka makan banyak, minum air pula 1 gelas. Makan lagi, lepas tu minum air lagi. So, ini pun tak boleh juga. So, makan tu kena sopan lah. Kadang-kadang ada orang makan sampai nasi. Wah, tinggi kita tengok dia makan terutamanya orang yang muda-muda lah. Nasi dia tu, kita tengok memang kita pun takut. Sebenarnya kita dulu pun macam tu. Betul tak? Mukbang makan mukbang tu. Sebenarnya kita pun dulu macam tu. Makan itu apa? Buffet tak erti kenyang punya. Asyik second round, third round. Betul tak? Dulu kita boleh makan sampai tahap macam ni. Inilah dia. Dan you tengok kerap letih tu tanda kanser kolon tau. Kanser kolon. So sangat bahaya. Ni usus-usus yang bersih dengan usus-usus yang kotor. So dekat sini, hari ni saya nak bagi you tengok macam mana kanser usus dia menjadi kanser usus. Ada satu video dekat sini. Dan I nak kamu tengok anatomi dia lah, perjalanan dia. Kita punya usus sebenarnya macam mana. Okay? Ni dari seorang doktor ni. Nanti jap Boleh tak? Bila nak pasang dia macam ni. Okay, sekejap. Boleh.
Sekejap. Okay, kita nanti jap. Saya pergi sini ya. Saya pasang video ni. Okay. Cuba dengar, boleh tak? Saya pernah cerita pasal AAA, itu masalah saluran darah. Itu bukan kanser. Kali ni saya nak cerita pasal kanser. Ada satu jenis kanser, kanser usus. Kenapa kena tahu kanser usus ni? Kanser usus boleh jadi ada simptom ataupun tak ada simptom. Biasanya tak ada simptom. Sebab kanser ni kebanyakannya tak ada simptom, tak ada rasa sakit. Janganlah sebab tak ada sakit, kita tak pergi jumpa doktor. Tak ada sakit pun doktor, betul ke saya ada masalah ni? Boleh kanser ke? Tak semestinya sakit. Kalau ada sesuatu yang lain je, pergi jumpa doktor terus. Sebelum saya cerita kenapa boleh dapat simptom-simptom tu, macam mana boleh terjadinya gejala simptom-simptom tu, kita cerita pasal anatomi sikit. Usus ni usus besar. Biasanya kalau kita cakap pasal kanser usus, kita refer kepada usus besar. Usus kecil pun ada kanser juga, tapi yang saya nak cerita kali ni adalah usus besar. Saluran makan kita sampai ke perut, usus kecil, kemudian sambung ke usus besar. Usus kecil kita pun dah panjang. Proses. Waktu tu makanan kita masih lagi dalam bentuk cairan. Sampai ke kawasan sebelah kanan bawah, kita panggil right iliac fossa. Biasanya ada appendix dekat situ. Sakit appendix mesti kat situ. Mula-mula appendix dulu, kemudian cecum, kemudian ascending. Lepas tu transverse colon, dia melintang. Kemudian descending colon, dia menurun balik. Terus sigmoid colon, dia bentuk macam S. Kemudian rectum sebelum sampai ke anus, tempat saluran nak berak tu. So, kalau sebelah kanan ni, kebanyakan yang ada dekat situ adalah air-air, cairan-cairan. Dia lembut lagi. Kita dah kunyah-kunyah, proses, gastric acid semua, sampai kat usus kecil, proses lagi, sampai kat usus besar, sambung proses pencernaan tu. Kita akan absorb daripada usus besar tu sendiri. Jangan cakap usus besar ni tak berguna. Usus besar ni berguna. Dia mencernakan makanan kita sambil-sambil ada bakteria-bakteria baik yang membantu pencernaan juga. Kemudian kita serap-serap ion, serap-serap vitamin. Kiranya proses terakhir lah untuk proses pencernaan ni dekat usus besar. Tu sebab awal-awal ni sebelah kanan ni ascending semua ni ada air lagi, dia masih cair lagi, najis tu masih cair. Bila sampai ke transverse, dia dah makin lama dah makin banyak serap air. Bila dia dah serap, dia makin kering, dia jadi keras. Itu sebab daripada transverse ni ke descending, dia dah makin keras, dah makin jadi najis yang sebenar lah. Najis yang kita tengok tu lah yang keluar tu. Kalau lama sangat dia simpan, maksudnya lama sangat tak buang air besar, dia makin lama makin diserap air. Makin serap, dia jadi keras lah. Itulah punca dia dapat jadi najis keras. Constipation tu, sembelit tu sebab tak berak lama. Habit tu tak bagus. Kalau boleh dalam setiap hari ada berak ataupun 2-3 hari sekali kena buang air besar. Apa yang jadi kalau kanser usus ni? Saluran ni kita bayangkan macam terowong, air banyak dia boleh lalu. So kalau makin lama dia makin serap, dia jadi makin keras. So kalau ada sumbatan, dia macam ada roadblock kat depan tu, dia tak boleh nak lalu. Itu yang boleh jadi sembelit juga. Kadang-kadang sembelit yang menyebabkan kanser, ada juga kita kata kanser ni yang menyebabkan sembelit. Kita bayangkan satu laluan tu besar ni, laluan yang besar jadi laluan kecil. So laluan kecil tu, itulah yang menyebabkan najis jadi macam tai kambing, kecil-kecil, seketul. Itu tanda-tanda. Tanda satu lagi, sekejap dia cirit-birit, sekejap dia sembelit. So maksudnya dia dah sempit dah lubang tu. Najis keras dah tak boleh turun, tak boleh keluar. Najis air je, cirit-birit saja yang boleh keluar. Itu pun tanda-tanda. Ataupun rasa nak berak tapi bila pergi toilet tak keluar. Kita panggil tenesmus. Kadang-kadang najis tu ada campur-campur dengan darah. Itu pun tanda-tanda juga. So benda-benda ni kena tahu, kena cek segera, pergi jumpa doktor. Apa yang kita buat, kolonoskopi. Kita masuk kamera, satu wayar panjang, hujung dia ada kamera, masuk, kita tengok kat laluan tu. Daripada bawah, anus, rectum, sigmoid, descending, transverse, sampai ascending, sampai cecum. Kita nak tengok ada ketumbuhan ke, ada kesempitan, penyumbatan ke. So benda-benda ni kena tahu supaya kita dapat buat tindakan lanjutan, pergi jumpa doktor. Doktor boleh cek, boleh buat pemeriksaan yang rapi. Kalau masih awal lagi, insya-Allah senang untuk kita treat. Tapi kalau dah stage 3, stage 4, dah lambat. Tapi kita boleh bantu, insya-Allah. Yang penting kena pergi jumpa doktor segera. Makan kena yang bagus, fiber jangan lupa, buah-buahan, sayur-sayuran, jus ataupun apa. Okey? Okey tak? Ini dia memang kita boleh tahu yang dia, kita tahu kan signal-signal tu. Okey, so kalau ada rasa kan macam kita kena aware lah macam mana kita punya usus berfungsi kan. So apa yang kita perlukan, so kita kena alert juga dengan tabiat. Kita ada tak membuang setiap hari, pembuangan kita tu macam mana? Najis kita tu kecil ke, berair ke, cerit ke, macam mana? So at least kita kena tahu. Ini tanda-tanda dia. So usus yang baik, kesihatan baik tau. Okay. Boleh share video tu nanti. So tengok, cancer, diabetes, obesity,
penyakit jantung, alergik ni, okey, autism, asma, ya, kemurungan dan banyak penyakit lain-lain ni semua dikaitkan dengan usus kita. Dan benda ni macam tadi doktor tu cakap, dia tak ada signal. Kita tak tahu tau. Sebab kita rasa tak ada apa kan? Tak ada apa. So, itulah yang bahayanya. Bahayanya, okey? So, lagilah kita kena jaga. Kalau you rasa you muda lagi, sama juga. Kita mesti kena jaga sebab kita kena aware dengan apa yang kita makan. Kan? Simptom tak berbau macam allergy, itu. Kanser usus stage 3 yang Suryati ada share juga, simptom dia berak keluar lendir clear. Okay, tak berbau. So kita kena tahu. Dan aloe vera ni dia sangat bagus. Okay, aloe vera kalau you tengok dia punya ni kan, herbs, dia antara herbs yang sangat bagus lah. Antara herbs yang sangat bagus, dan dia juga miracle plant. Dia membantu inflammation, keradangan usus, keradangan dalam perut, semua dia boleh bantu. Kolesterol, kanser semua boleh. Okey, tu sebab kita kena amalkan tumbuhan ni semula jadi dari tumbuhan itu aloe vera. Okey, dan laporan ni dia pun pernah buat perbandingan antara tumbuhan dan buah-buahan di seluruh dunia. Dia kata lidah buaya adalah top 1 dalam surat khabar ni. Ini adalah dari United Nations. Okey, lepas tu aloe vera juga bantu diabetes. Kencing manis, ini memang dah banyak dah keratan-keratan akhbar ataupun berita yang kita tengok, memang dia membantu mengurangkan masalah itu, kencing manis, okey, dan luaran juga. Dan yang ini, okey, sehari ni angka ni dia sehari segelas aloe vera gel, umur 104, dah umur 100 dah. Tak pernah jumpa doktor meninggal pada usia 105. Bukan uncle, sorry, nenek ni. 105 tahun meninggal. So nenek ni, you tengok dia panjang umur sebab mengamalkan aloe vera gel. Aloe vera gel forever. Dan yang ni juga salah satu berita lah. Okay, dia menggunakan lidah buaya semasa proses merawat kanser payudara. Okay, lidah buaya pun boleh bantu masalah kanser, breast cancer. Dan inilah baiknya aloe vera. Sebab dalam aloe vera ada 8 unsur-unsur yang bagus. Yang kita kena tahu. Satu, lignin. Dia penetrate sangat cepat. Dia penyerapan sangat cepat ke dalam badan kita. So bila you minum aloe vera, kenapa you rasa kenapa ada respon yang cepat? Tindak balas cepat. Kenapa orang luka-luka dia cepat baik, sembuh? Sebab dia ada lignin, penyembuhan, dia punya penetration, maknanya penyerapan tu lebih cepat untuk masuk dalam tubuh kita. Lepas tu dia kedua, dia ada saponis, ada buih. Ini ialah sabun semula jadi. Ciptaan Tuhan dalam aloe vera ni. So fungsi dia ialah tolong membersih usus kita. Sebab inilah saponis yang bantu membersihkan usus kita. So masa you minum aloe vera, ingat you kena shake dulu aloe vera tu. Lepas tu ada anthraquinone, yang ni antibacterial. So untuk kalau nak kurangkan keradangan, kenapa nak minum aloe? Sebab ada anthraquinone. Okey, kita hafal gitu je. Lepas tu ada amino acid yang kita perlu dan tak perlu pun ada, lengkap dalam sini amino acid tu. Okey, lepas tu ada minerals, ada vitamins, pun banyak ini, A, B, C, E semua ada. Vitamin M pun ada, nampak tak dia punya kebaikan. Ada enzim, ada monosakarida, ini yang membekalkan kita tenaga. Tu sebab bila you buat demo, kenapa aloe vera tu boleh menyebabkan lampu tu menyala? Sebab ada monosakarida. Dan polisakarida ni dia membekalkan fiber. Ingat tak tadi doktor tu kata, makan lebih banyak fiber yang semula jadi macam ni. Dalam aloe vera sudah ada. Ya, sebab ini tumbuhan ajaib ciptaan Tuhan. Kan, lidah buaya seperti ubat dalam pasu boleh dijadikan ubat. Tapi kalau makan dengan daun lendir kuning tu, ya, kalau you direct ambil dari daun ni akan menyebabkan rosak hati dan buah pinggang. Kenapa macam tu? Nanti I cakap. Ya. Dan you tengok ni, ada berita juga 2 orang hati dengan buah pinggang rosak sebab minum aloe vera juice direct dari aloe vera ni. Pokok aloe vera.
Nampak tak? Buah pinggang rosak sebab Imodin ni boleh menyebabkan cerit-berit dan kerosakan hati serta buah pinggang. Imodin. Apa tu Imodin? Nanti kita nak cerita. So, kenapa I pilih Forever punya? Sebab Forever adalah raja aloe vera yang paling besar di dunia. Forever Living dah tanam aloe vera ni dekat Dominican Republic. Ini ialah ladang yang paling besar. Kedua di Mexico dan ketiga di Harlingen, Texas. Banyak FBO Forever pernah pergi ke Harlingen, Texas. Yang ni pun kita dah sedar besar dah. Sebab bila kita jalan, bas tu dia jalan dalam 100 berapa km per hour. 100 berapa per hour. Sepanjang jalan tu, semua aloe vera. So Forever Living adalah penanam aloe vera yang paling besar dan kita juga distribute aloe vera yang paling besar dekat dunia ni. Okay? Ni tengok ni. Dan kita punya spesies aloe vera yang terbaik lah, iaitu Aloe barbadensis Miller. Okay? Okay, Aloe barbadensis Miller. Ini spesies yang terbaik dan paling tinggi manfaat kepada manusia. So Forever memilih spesies Aloe barbadensis. Okay? Ini ada satu video nak tunjuk juga. Kan, patutlah rasa cegas bila minum aloe vera ni kan. Dan Hasimah kata saya nak cuba minum. Ya, you mesti kena minum. Wajib, kita mesti wajib minum. So kenapa kita nak pilih Forever Living punya aloe vera? Kenapa dia adalah raja aloe vera dan terbaik? Sebab kita ada satu teknologi memisahkan kulit dari gel. So tengok dalam aloe vera dah ada Imodin. Bahan Imodin ni dia macam kuning-kuning. Kalau siapa yang pernah tanam aloe vera, you potong tu, you akan nampak macam kuning-kuning lapisan tu melekat dekat daun tu. Inilah lendir kuning dan ini adalah sebenarnya sejenis racun. Kita tak boleh makan macam gitu. Cecair kuning ni kita tak boleh makan macam gitu, mentah tak boleh. Ataupun you nak masak sendiri, you potong sendiri, you tak boleh memastikan Imodin ni dikeluarkan. So itu sebab dekat sini kan Forever ada satu teknologi, dia memisahkan kulit dengan gel ni dalam masa yang sangat singkat. Dalam 0.5 minit. 5 saat, 5 saat, sangat cepat dia memisahkan kulit dengan gel ni. So Imodin akan dipisahkan dari aloe vera gel setengah saat macam tu. Okay, sangat cepat. Tu sebab dia ada teknologi yang macam ni. Itu sebab dia boleh removekan Imodin ini. Okay, so aloe vera gel Forever Living memang selamat kita guna, kita minum. Okay, dan kita juga ada patent hak cipta penstabilan 100%. Yang ini memang dikeluarkan oleh, dikaji oleh 3 orang doktor ni selama 25 tahun untuk memastikan aloe vera ni setelah dia dituaikan, dia masih boleh kekalkan khasiatnya. Okay, ada 3 orang doktor ni yang sangat sukalah kepada aloe vera dan dia buat kajian ni.
So, Forever Living menggunakan formula ini. Dia ada satu patent untuk menstabilkan 100% aloe vera ni. So, aloe vera ni bila dia dah dituaikan, sebenarnya dia punya jangka hayat tu cuma 2 hari saja, 48 jam, dia akan dioksidakan. Macam buah-buahan. Tapi bila dia ada patent penstabilan ni, dia boleh memanjangkan masa penyimpanan khasiat dalam aloe vera tu dan dia boleh lanjutkan sehingga 5 tahun. Dan satu lagi yang paling best adalah dia boleh kekalkan kesegaran sehingga 99.875% dia punya freshness of aloe vera seperti yang kita baru tuai dari ladang. Nampak tak? So inilah teknologi yang dibuat oleh Forever Living. Tu sebab kita tak payah, susah payah nak pergi tanam. Kita tak tahu spesies mana yang lebih baik kan. Lebih baik, kita order je dekat apps. Betul tak? Sebab Forever Living dah buatkan yang terbaik dah untuk kita. Kesegaran pun tak sangat tinggi. Itu sebab bila kita minum, kita boleh rasa. Kita boleh rasa tahu dia punya kebaikan tu. Dan kita ada pengiktirafan dunia, International Aloe Science Council. Ini sijil dia. International Aloe Science Council ni adalah pihak ketiga yang mengkaji tentang aloe vera. Mengkaji aloe vera dan semua syarikat yang menggunakan aloe vera sebagai produk, pastikan mesti ada sijil ni. Macam ada satu pokok aloe vera ni kan, dia kena certify. Kalau you pergi ke mana-mana farmasi you nak beli produk aloe vera, kalau tak ada certification, tak payah beli. Tak payah beli sebab tak kisahlah dia luaran ke dalaman, memang tidak pakai. Pastikan kena ada International Aloe Science Council. Ini sangat penting dan ada kosher rating untuk memastikan dia memang organik lah. Dan juga halal certification. Dia halal infangkah sedunia. So inilah pengiktirafan kita. Dan kita juga ada satu barisan doktor-doktor, Scientific Advisor Board ni, doktor-doktor ni yang memang dia memantau lah produk Forever, supaya dia mencapai kualiti produk. Ada sebarisan ni, doktor-doktor ni lah. So kita dah jelas dekat sana kan tadi. Kita perlu detox dulu. So produk yang ada dekat Forever untuk bahagian detox usus kita adalah aloe vera. Produk killer kita, aloe vera gel ni, kita ada 3 flavor lah. Nutrisi dan juga imunisasi. So aloe vera gel ni dia sangat penting tau. Sebab you tengok kenapa aloe vera dia bagus untuk usus kita. Kerana kita kena tahu dalam usus kita ada bakteria yang baik. You tengok, bakteria baik pun dah lebih dari 100 jenis dalam kita punya usus. Dan lebih dari 100 trilion. Ini bakteria tau. Ada 100 jenis, ada 100 trilion. So dia ada beberapa kategori bakteria yang baik, bakteria penyebab penyakit dan bakteria oportunis. So kalau kita nak memanjangkan hayat, sama nak panjang umur, mesti kena bermula dari usus. Dan aloe vera ni, kenapa dia bagus? Sebab aloe vera gel ni, dia adalah prebiotik, iaitu makanan kepada probiotik, bakteria usus kita. Bakteria yang baik dalam usus kita ni, dia perlukan sumber makanan juga. Kalau you tak bagi dia sumber makanan, macam mana dia nak hidup? Kan? Macam mana dia nak hidup? Macam mana usus you nak sihat? So, aloe vera gel ni minum setiap hari sebab dia memberi prebiotik. Dia adalah makanan, sumber makanan kepada bakteria usus kita yang baik ni. Testing kita punya microflora kan. Semuanya adalah bagi bakteria yang baik dan dia sangat bagus. So dia juga meningkatkan immune system kita. Kalau you punya immune system, you punya gut, you punya usus, perut baik, immune system you pun akan bagus. So inilah aloe vera gel Forever. Dia bantu pembuangan air besar, membuang toksik, menstabilkan pH dalam tubuh,
metabolisme, pencernaan, penyerapan, sistem imun kita tinggi, anti keradangan, superfood dan meningkatkan tahap tenaga. So ini ada satu video. Ada tak dekat sini yang belum pernah tengok video ni? Ada tak? Ada tak? I rasa ramai kawan baru mungkin tak pernah tengok. Jom video. So sekarang saya nak buat demo untuk aloe vera gel. So kita kena sediakan 3 gelas. Lepas tu 1 aloe vera gel, 1 betatin. Ini iodine. Okay, dan juga itu instant noodle. Okay, so sekarang kita tuangkan 2 gelas setengah air dalam 2 gelas. Ini macam badan kita mula-mula sangat bersih bila kita dilahirkan. So memang tak ada toksin dalam badan kita. So tetapi kita mula makan ayam ada suntikan, betul tak? Suntikan hormon. Lepas tu ada banyak lagi racun serangga, pewarna, pengawet. So kita makan semua benda itu dia macam negatif ion. Dia macam ini betadine, iodine. So kita makan dulu, tapi kita masih boleh tahan lagi kerana Tuhan bagi kita nyawa, Tuhan bagi kita antibody. So bila antibody kita masih boleh tahan toksin ini, tak ada apa pun berlaku pada kita. Tapi bila kita semakin tua, antibody kita akan semakin jatuh. Tetapi toksin yang akan masuk dalam badan kita, dia akan bertambah. So ini contoh, sudah umur 20, 30, 40, 50, 60 sampai 1 hari Tuhan kata time's up. So kita dapat ada yang dapat penyakit kanser, diabetes, sakit pinggang, buah pinggang. So dia akan berlaku. So nampak tak? Ini instant noodle, dia macam usus kita. Dia menyerap air, menyerap khasiat. So bila badan kita bersih, memang dia tak ada apa. Dia nampak bersih saja. Tapi bila kita punya badan kotor, banyak toksin, so usus kita akan menyerap. Kita akan menyerap toksin ini. Nampak tak? Dalam sekejap saja usus kita habis sumbat. So bila kita sumbat, you makan apa khasiat pun tak guna, tak boleh masuk dalam badan. So itu akan menyebabkan kita tak cukup khasiat lah. Okay, so lepas tu ada orang kata kita boleh cuci dengan minum air yang banyak. So kita cuba tengok bolehkah air cuci. Kita cuba tengok. Air sebenarnya dia tidak dapat cuci usus yang kotor. So sekarang kita cuba guna aloe vera gel. Okay, aloe vera gel dia sangat special. Dia satu saja tumbuhan yang Tuhan cipta yang boleh cuci usus. So kita tuang separuh aloe vera gel dalam gelas ini. Okay, so kita separuh gelas. So sekarang kita cuci dengan aloe vera pula. Okay, kita tengok. So dalam berapa saat saja kita tengok 1, 2, 3. So berapa saat saja, nampak tak? Semua toksin dia hilang habis. Dan dia akan ada satu lagi lapisan, nampak? Ini perlindungan. Ada perlindungan lapisan atas usus kita. So bila kita makan balik toksin, nampak tak? Dia tak mudah menyerap. Sekarang dia ada protection. Tapi kita tengok kalau dekat belakang tempat yang tak minum aloe vera, apa terjadi? So kita buat perbandingan sikit. Nampak tak? Tempat yang tak minum aloe vera gel, dia sekejap saja sudah jadi kotor. So banyak beza dia. So aloe vera bukan cuci sekali saja. So dia bila-bila masa you masuk saja dia boleh kasih cuci. So dia memang fungsi dia sangat hebat. Dan siapa yang minum aloe vera gel ini, so kita tengok sini. Ini testimoni. So nampak tak? Ini nenek kembar yang paling tua di Jepun. So mereka amal aloe vera lebih daripada 20-30 tahun dan mereka hidup sampai 100 lebih tahun tau. Dan mereka masuk dalam Guinness Record. Okay? So dia minum apa? Bila TV interview mereka kata minum aloe vera gel. Dan ini juga kucing yang paling tua di dunia. Bukan saja manusia tau. Ini kucing hidup sampai 31 tahun. 31 tahun bersamaan dengan manusia 217 tahun. Dan bila TV interview tuan dia, nampak ini tuan dia, tanya dia, apa yang you bagi kucing you makan? So dia kata, setiap hari I bagi kucing saya minum aloe vera gel. Nampak tak? So aloe vera gel, so dia menyebabkan ini kucing boleh sihat dan hidup lama. Bukan saja manusia, tapi kucing, binatang minum aloe vera pun ada fungsi dia. So di sini kita nak tengok, dalam aloe vera ada lebih daripada 200 jenis khasiat yang mata kita tak nampak. So kita kena guna ini lampu, kita boleh tunjuk dia punya power 200 jenis khasiat ini. So ini lampu bila sentuh, dia menyala. So kita semua tahu, air adalah itu apa? Conductor, electric conductor. So bila masuk dalam, patut dia menyala. Tapi nampak tak? Dia punya power tak cukup besar. Tapi bila kita masuk ke dalam aloe vera, terus saja itu lampu menyala. So kita tengok, bayangkan kalau badan kita tak ada power, nampak? Mungkin petang sudah mengantuk, toksin banyak. So apa terjadi? Kalau kita minum aloe vera gel, sekejap saja, itu lampu terus menyala, power terus datang. Itu sebab kenapa kita boleh melalui demo ini kita dapat tahu aloe vera dia power. So kalau toksin, tengok badan kita banyak toksin, bila kita minum aloe vera gel, sekejap saja boleh balut semua toksin ini. Ini akan semua akan ikut najis kita keluar daripada badan kita. So itu Okey sempat tengok Okey, so itulah dia demo yang sangat power. So 20 tahun yang dulu saya sebab tengok demo itu demo yang menyebabkan saya nak jadi VIP. Nak guna produk forever, nak minum aloe vera gel tu. Ada tak dekat sini yang lepas tengok demo power tu, kan? You rasa nak sangat minum aloe vera gel tu. You boleh imagine, kalau bagusnya aloe vera gel tu, saya keluarkan dari peti sejuk, terus minum. Ada tak rasa nak keluarkan dari peti sejuk, terus minum macam tu? Ya, betul. Kan, ada kan, ramai kan?
sebab tengok demo tu. So inilah dia nenek kembar paling tua tadi yang Sifu mention tadi dan kucing paling tua di dunia. Dua-dua pun sebab mengamalkan aloe vera gel. Okey, si botol kuning kita. So ada juga tanda-tanda dia. Kalau you rasa tawa, itu semua dari kita punya perasaan tau, lidah kita. Apa perasaan? Kalau tawa, itu memang biasa je lah. Badan kita tu pada peringkat awal, tanda badan kita sihat. Kalau yang masam, mungkin usus kotor ataupun gastrik. Masin, ada yang rasa masin sebab hempedu. Okey, payau dan juga rasa pahit sebab itu tanda macam organ hati kita lah. Okey, yang lemah sikit. Okey. So, dan juga selain itu, sebab dalam aloe vera juga dia ada ni glucomannan dan mannose ni, dia boleh merendahkan kandungan glukos dalam badan tau. So, dia sangat bagus untuk orang yang diabetes dan juga paras lipid darah pada pesakit yang ada masalah macam ni. Okey? So, ada flavor yang kedua ialah cranberry lah. Okey, iaitu nectar berry. Dalam ni ada buah cranberry dengan apple. So yang ni dia bantu menghalang bakteria daripada melekat pada dinding saluran darah, saluran kencing. So kepada yang macam ada jangkitan kuman dekat salur kencing, ya, rasa macam ada macam susah nak nak membuang air kecil kan, you minum nektar ni. Memang dia sangat membantu, macam ada rasa macam tu kan, macam kencing tak lawas, you minum ini. Okey, dia sangat membantulah. Dan dia juga mengawal atur kita punya hormon. Macam ibu yang selepas bersalin ataupun wanita yang period tak teratur, kan yang period senggugut macam saya dulu, saya mengamalkan nektar ini yang menyebabkan period saya teratur. Okey, dan dalam ni juga ada apple. Okey, dia boleh bantu juga sistem pencernaan dan melawaskan. Betul, yang ni pun boleh bantu masalah batu karang. Batu karang. So yang aloe vera gel tu, kalau secara kasar yang tu membantu masalah pembuangan. Pembuangan air besar. Yang ini dia membantu pembuangan air kecil. So kalau macam ada yang buah pinggang ke, yang lemah ke kan, boleh minum nektar ni. Nektar ni memang rasa dia manis, sedap. Manis, sedap. Okay, sebab dia cranberry dengan apple. Okay, so kita ada peach dengan ini. Bits and peaches. Yang ini, dalam ni ada aloe vera dan peach. Yang ni memang kegemaran budak-budak. Kalau budak-budak sembelit, memang sesuai lah. Okay. Dan dia juga membantu masalah gusi dan tekak juga. Okay, yang ni pun sedap. Kita boleh tukar-tukar flavor. Sometimes minum yang peach. Sebab peach pun ada dia punya kebaikan. Dia untuk gusi, untuk tekak. Lepas tu dia juga untuk mata kita. Okay, memang dia ada manfaat dia lah. Okay, ni. Ni Puan Syida. Dia pun salah seorang survivor kanser usus. Ya, dulu dia pun mengamalkan produk. Sebab dulu dia memang badan tak kuat tau. Selalu letih-letih, pengsan macam tu. So dia mengamalkan produk Forever, aloe vera gel setengah gelas. Artik C 2 biji, B pollen 2 biji, vitamin C, palmestin, garlic, semua ni. Yang ni dia memang Puan Syida, Ustazah Syida, salah seorang kita punya testimoni. Dan peach. Peach ini pula, you tengok, saya punya customer, baby dia yang 2 tahun tak boleh nak membuang. Tak dapat nak membuang tau. Sangat tak boleh tidur. Baby pun tu tak boleh tidur, tak boleh nak membuang. So saya basuh mak dia pun order dengan air yang peach ni. So dia bagi je dalam 30 ml. Straight can poop di. Maknanya terus keluar tau. Najis dia terus WhatsApp hantar ke air. Ibu dia sangat happy bila nampak baby dia dah boleh membuang. Dah beberapa malam tak boleh tidur. Tak boleh nak membuang. You tengok. Sangat besar dan keras you tengok dia punya itu. So ini aloe peach memang sangat bagus untuk budak-budak. Okay. Okay. So selain itu juga kita nak tengok, okay, nak detox, kita kena make sure peredaran darah kita cantik. So you tengok kita punya artery, kita punya salur darah artery ni. You tengok. Dia akan
You tengok kita punya arteri sebenarnya dia menentukan kita punya arteri ni dia menentukan usia kita tahu. You tengok. So kalau pengumpulan you tengok pengumpulan kolesterol ya, you tengok semakin banyak itu plak semakin banyak itu menunjukkan arteri kita pun semakin berusia. So dia ada kata kat sini, jangan biarkan arteri you bersara awal. Jangan biarkan arteri you, salur darah you bersara awal. Maknanya dah penuaan. Okay. Kena make sure kita ada gaya hidup yang sihat dan jaga ni. Kalau nak kurangkan adalah kita kena kurangkan risiko ya ini saluran darah, kolesterol dengan jantung ni kan. Kita kena kurangkan ni. Okay. Cuba jangan ada yang merokok, yang ambil alkohol yang ni, banyak toksik pemakanan macam gula. Okay, semua ni fats macam ni kan, memang tak bagus untuk kita punya kesihatan. Okay, inilah 7 tanda kolesterol yang tinggi. Kepada yang kolesterol tinggi, cuba cek ada tak kaki selalu kebas, selalu letih, cepat mengantuk, kan? Lepas makan mengantuk, senak dada sebelah kiri. Sometimes itu adalah tanda-tanda tahu, dia nak bagi tahu kat kita macam dada ni macam ada sakit, macam ada cramp macam tu. Sering sakit kepala, rasa berat dan tegang dekat belakang leher. Kan? Okey. Kaki kita membengkak, macam tu. Timbul bintik-bintik putih, biji lemak dekat bawah mata, dekat leher kan? Ada kan? Kita nampak ada orang dekat leher sini pun ada. Dekat muka dan tanda kuning muda pada mata kita. Ataupun ada benjolan pada siku, tumit dengan lutut. Okay. So kena check dekat doktor. Buat medical check up juga. Okay. So inilah kita punya jantung yang sihat dengan yang tak sihat. Yang ada visceral fat. Nampak tak? Okay. So kita kena mula jaga. Terutamanya yang ada perut buncit tu. Memang bahayalah. Sebab bila ada perut buncit, maksudnya ya itu lemak-lemak kemungkinan dah mula membaluti organ-organ kita. So kita kena jaga ya. Okay, so ini dia kita punya Atik C yang sangat bagus untuk kesihatan jantung dan salur darah kita. Siapa yang sudah makan Atik C ni? Okay, dia memang sangat bagus. Dia bantu kita punya kolesterol, jantung, arthritis. Kena amalkan setiap hari ya. Amalkan setiap hari sebab ini adalah ikan laut dalam dengan minyak zaitun. Okay, dia juga mengurangkan SLE, lupus dengan eczema. Kepada yang ada eczema, dia boleh kurangkan keradangan. Menyokong fungsi sendi kita. Sakit lutut ada tak? Yang sakit lutut, yang tak boleh sembahyang sujud, yang tak boleh naik tangga, krik-krak, ada bunyi kuat punya. Kena makan ini Atik C. Tak ada stop. Ada omega 3. Ada omega 3. Sama je dia punya fungsi ya. Dia baik untuk otak kita dan mata, anti keradangan dan melegakan kesakitan. Okay. So ini kenapa kita memilih Forever Living punya Atik C ataupun omega 3 sebab ni Dr. John Dieber, beliau adalah seorang yang menjumpai omega 3 dekat lautan Arktik. Beliau adalah father of omega 3. Dia adalah founder yang jumpa omega 3 ni dekat ikan-ikan laut dalam. Ikan yang hidup dalam dasar laut ya, beribu-ribu kaki dekat dasar lautan Arktik. Tu sebab masa kita ada rally, doktor ni pun datang juga pada tahun 2012. Dia juga ada share lah dia punya ekspedisi dia masa dia nak pergi ke Arktik tu. Ya, macam mana dia menjumpai orang Eskimo, lepas tu dia menjumpai omega 3 ni kan, dia founder. So dekat situ dia pun sangat sukalah kepada Atik C Forever Living sebab menggunakan formula dia. Okay, so kita make sure kita kena amalkan ni setiap hari. Ya, kalau untuk orang yang ada buat senaman, memang bagus mengamalkan Atik C ni. Dia bagi saluran darah kita bagus. Ya, perjalanan yang baik. So sekarang ni ada satu demo
Okay, so sekarang kita nak buat demo untuk minyak ikan dan minyak zaitun. So kita kena sediakan satu gelas, satu polystyrene, kita nak pilih yang tebal-tebal macam ini, dan lepas tu satu jarum. Okay, so ini sangat penting. So lepas tu kita nak sediakan air panas. Ini kena air panas-panas dan juga kita minyak ikan. So sekarang kita nak tunjuk bagaimana kita punya saluran darah dia sumbat. So kita tengok gambar aja ini. So tampak tak? Ini saluran darah kita mula-mula dia cantik, dia bersih. So bila kita makan kolesterol dia semakin sumbat sampai ke ini akhir dia sudah habis sumbat. Ya, kita kena apa? Kita kena stroke lah. So itu yang bahaya. So sekarang kita nak buat demo. Terlebih dahulu kita tuangkan air panas. So ini air sangat panas. Kita tuang lebih kurang dalam separuh gelas ini. So nampak tak? Ini air yang sangat panas. So lepas tu ini macam badan kita lah, saluran darah kita dia bersih. So sekarang bila kita makan kolesterol, ini macam gabus ini dia macam kolesterol, dia akan sumbat, nampak tak? Dia sumbat saluran darah kita. Dan tampak tak? Ini air panas pun dia tak boleh hancurkan dia tau. Tengok, dia tak hancur. Dia akan kekal dalam saluran darah kita sampai dia sumbat habis. So itu kita guna air panas pun dia tak akan hilang. Ini air sangat panas tau, tak boleh hilang. So apa yang kita kena buat untuk hancurkan kolesterol ini? So kita mesti kena makan ini minyak ikan campur minyak zaitun. Dan minyak ikan ini dia dari Arctic Sea tau. So ini orang Eskimo adalah kaum yang paling kurang itu apa sakit jantung. Dan kenapa? Because mereka amat minyak ikan. So kita campur dengan minyak zaitun dia lagi power. So sekarang kita ambil satu biji. Kalau kita makan kita telan saja. Tetapi hari ini saya nak buat demo, saya akan kasih pecahkan dengan jarum ini akan cucuk kasih dia pecah. So kita pecahkan, lepas tu kita picit sedikit ini minyak ikan dalam ini gelas. Dan juga kita letak sikit atas tangan saya. Nampak? Ini ada tangan, ada minyak ikan. So yang penting adalah apa? Kita nak tengok kesan dia. Kita tengok. So tampak tak? Dia mula ada kesan tau. Dia mula hancur. Hancur itu gabus macam hancur kolesterol lah dalam saluran darah kita. Nanti you tengok semakin lama dia semakin mengecut. Dia hancur. Lepas tu saluran darah kita akan kembali ke original. Dia akan bersih semula lah. So itu kolesterol dia tidak akan sumbat lagi. So kita tengok dalam berapa tak sampai 1 minit pun. Nampak tak? Dia sudah ada buih keluar. Nampak? Ini adalah dia punya kesan minyak ikan dan minyak zaitun. So bila nampak macam ini, you orang jangan takut. Nanti kita makan, dia akan hancurkan badan kita. You tengok tangan saya, dia tak ada hancur, tak ada kesan pun. Kenapa? Because minyak ikan dan minyak zaitun, dia hanya ada kesan atas kolesterol saja. Dia tidak akan ada kesan atas kulit kita, tangan kita, saluran darah kita. Kerana saluran darah kita semua buat daripada protein. Nampak tak? So saluran darah kita sudah balik ke original. Sudah habis dia hancur tau. Cantik balik ke saluran darah kita. So itu sebab sangat pentingnya. Kita kena amal minyak ikan dan minyak zaitun selalu. Nampak? Inilah jangan salah pilih. Mesti kena pilih yang betul. Okay? Nampak? Cantik sekali. So inilah demo minyak ikan dan minyak zaitun. Okay, so nampak. So kepada semua kan memang kita kena amalkan walaupun kita tak ada sakit jantung ke, sebab ini adalah omega 3 adalah lemak ikan yang bagus untuk badan kita, untuk kesihatan jantung kita. So kita kena jaga jantung kita dan salur darah kita. So kena mencegah, lebih baik dari kita merawat. So tengok, so memang kita dah tak ada yang Arctic Sea ni, yang kapsul besar, tapi kita ada kapsul yang kecil. Kapsul kecil ni 120 gel, ya. Dia ada 120 biji, dan dalam kapsul kecil ni yang bezanya adalah dia juga adalah ikan dari laut dalam juga. So dia ada salmon, ikan kod, ikan bilis dan calamari oil. Calamari oil ni, okay, dia adalah minyak macam sotong, okay, dan dia punya omega 3 lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih bagus. Dan sebab dia kapsul kecil, dia pun senang nak telan, dan dia bila kita sendak, dia tak ada sendawa hanyir tu. Okay, tak ada. Okay, so itu sebab kita sekarang memang mengamalkan omega 3 ni. Kepada yang ada kolesterol tinggi, memang kita cadangkan ambil omega 3. Okay. So kalau you ambil omega 3 yang kapsul kecil, make sure you ambil 2 biji 3 kali sehari. Dia 2 biji kapsul kecil ni, omega ni, dia bersamaan dengan 1 Arctic Sea. Jangan pula sekarang ambil 1 biji Arctic Sea, tapi bila ambil yang kapsul kecil pula, you ambil 1 je. Dia tak sama ya, sebab dosage dia tak sama. So kalau nak samakan, 1 biji yang kapsul besar bersamaan dengan 2 biji soft gel yang kecil ni. Faham tak? Okay? So itu dia. So kita boleh amalkan, dan anak-anak kita pun boleh amalkan. Nampak tak? Vijay pun kata, kalau rawatan jantung minimum 20k, ada yang lebih dari itu. Okay, memang ada yang lebih dari itu juga. So kita kena mencegah. Okay, yang ini omega 3 ni murah saja. Betul tak? Sebab dia lautan dari ikan laut dalam dengan zaitun. Dalam ni ada minyak zaitun. Okay.
So itu dia untuk jaga kita punya peredaran darah. So sekarang kita nak masuk nutrisi. Semua okey lagi ya, nutrisi. So bila kita sudut kedua kan, iaitu nutrisi. Nutrisi untuk kita punya zat-zat, bahagian zat-zat. Okey, badan kita dia memerlukan 3 nutrien utama, karbo, protein dengan lemak. Dan kita juga perlu 46 jenis nutrien yang perlu, iaitu dalam dekat sini ada 8 asid amino, 18 vitamin dan 20 mineral dan 30 gram punya fiber. Inilah yang kita perlu ambil setiap hari. Kita make sure kita lengkap dengan nutrisi sebab sel-sel kita perlu nutrisi yang lengkap. Dia tengok kita kena ada 35 jenis sajian makanan yang berbeza setiap hari. Kita dapat tak makan macam ni? Kan? Dan inilah zat-zat yang kita perlu. Kalsium, magnesium, iron, zinc, sulfur, banyak macam-macam kan yang kita dengar. So macam mana kita nak makan, nak make sure kita punya zat tu seimbang. Okay, senang je. Forever dah sediakan. So Forever adalah satu syarikat bukan saja peladang aloe vera paling besar, kita juga penternak lebah yang besar dekat dunia ni. Okay, so kita guna formula dari Robson B, Charles Robson. So cara kita menghasilkan ni kan lebah ni, kita menternak lebah ni dah pernah ambil 28 itu patent hak cipta tau. Untuk mengeluarkan produk lebah, dan at the same time kita boleh memastikan kita punya penternakan lebah ni, sarang-sarang lebah ni dia tak pupus. Itu dia yang best sekali. So Forever dia memang sangat suka kepada ini lebah, produk lebah. Saya sendiri pun suka kepada khazanah lebah sebab lebah adalah satu serangga yang bijak. Okay, you tengok lebah ni bila dia pergi ambil bunga kan, okay, dia akan pergi ke bunga-bunga yang bersih. Dia dah tolong kita memilih tahu bunga-bunga yang bersih. Kalau bunga-bunga tu yang ada racun, dia tak akan pergi. Nampak tak? So itu sebab kita kata lebah adalah khazanah dunia. Dan tempat yang kita menternak lebah ni adalah di kawasan desert, iaitu gurun dengan Spain. So tempat ni dia tak ada pencemaran. Okay, dan dia bersih. Bersih. Dan dekat sini dia memang ada banyak jenis bunga yang lebat. Ada 3,000 sampai 7,000 jenis bunga semula jadi. Itu sebab dia boleh bagi nutrien yang sangat seimbang kepada kita. Okay, so kita ada beberapa produk untuk nutrisi. Kita tengok. Yang pertama kita ada madu. Madu lebah ni. Betul-betul. Okay, madu lebah ni Forever, you tengok dia memang madu tulen semula jadi, tak tambah gula, mentah, tidak dimasak, tidak ditapis, tidak diproses. Dia memang kepekatan dia memang sangat tinggi. Dia memang madu tulen. Itu sebab kalau you pusing-pusing madu tu, dia memang pekat, dia memang tak cair. Okay, sebab dalam madu Forever ni hanya 17% air je. Sebab kita punya madu dari madu gurun. Dia sangat sikit air. Tetapi kalau kita tengok madu-madu yang dekat Malaysia ni, biasa madu tempatan lah. Biasanya 50% separuh tu air. Itu sebab cair sangat kan. Dan madu kita ni, dia disimpan dekat botol ni yang unik tau. Okay, dia adalah plastik. Dia bukan simpan dalam kaca. Biasa dekat luar, madu dia simpan kat kaca kan. Tapi kaca ni dia lut sinar tau. Bila dia lut sinar, dia tak tahan itu haba tau. Bila dia terkena matahari ke haba kan, dalam isi madu tu dia akan rosak. Dia tak boleh simpan. So madu yang tulen kena simpan dekat botol plastik yang macam ni. Yang tidak lut sinar. Okay, yang tidak transparent. So barulah dia madu ni dia boleh disimpan dengan baik dan boleh simpan lama. Okay. So bentuk botol pun sangat unik. You tengok Bell pun bagi dia punya pet, dia punya anjing makan madu ni. Wah, memang power. Okay. Dan dia bagi tenaga. Bagi tenaga, siapa yang suka ambil madu setiap hari boleh ambil. Dia bagi tenaga. Lepas tu dia juga membantu sistem penghadaman kita.
Kan 2 bulan habis. Dan dia juga menggantikan gula putih, memang betul. Dari kita ambil gula yang putih, baik kita bancur madu, kan? Dari kita bancur air-air pemanis macam sirap ke, oren ke, kan? Banyak dekat luar tu, baik kita bancur madu untuk anak kita, kan? Dia mudah dicerna, mudah diserap. Kanak-kanak orang tua pun boleh minum dan dia juga mencegah anemia. So ini memang madu memang bagus. Okey? Dan kita ada bee pollen. Kepada yang suka ambil liquid, dia ambil madu. Kepada yang suka tablet, dia boleh ambil bee pollen. Ni dia bunga lebah. Okey, dia bunga lebah. Kita panggilnya superfood. Makanan semula jadi. So makanan semula jadi ni, dia memang dia bagi vitamin B yang sangat tinggi tau. Bee pollen ni. B yang sangat tinggi. Okay, dia bagi kita energy. So pada mula-mula kepada yang makan bee pollen ni, mungkin you akan rasa panas. So you boleh start dengan setengah biji atau 1 biji dulu. Bila dah tak rasa panas, okay, barulah you makan 1 biji, 2 biji macam tu. You boleh tambah dos itu. Okay, bee pollen. So macam saya sekarang, saya boleh makan sampai 6 biji, 8 biji pun kita tak rasa panas dah. Sometimes boleh sampai 15 biji, macam masa clean night, 11 biji pun tak rasa panas. Okay, sebab kita dah biasa. Okay, dan dia juga bagus untuk kesihatan prostat, dia ada zinc untuk sperm, okay, dan pengurusan berat badan, okay, dan dia adalah superfood. Yang paling penting, kalau kita selalu lewat tidur, makanlah bee pollen ni. Dia juga membantu dalam pengurusan berat badan, untuk kita punya organ hati untuk membakar lemak. Okey, buat kerja untuk membakar lemak. So kepada yang nak tambah tenaga, nak bagi tenaga kan, bee pollen memang penting. Okey, tak kira usia lah, kanak-kanak pun boleh amalkan juga. Satu yang ini ialah royal jelly, kita panggilnya harimau. Maknanya hari-hari nak, hari-hari mau. Ataupun ada orang panggil dia tsunami. Bila makan ni memang tsunami. Macam tu. So dia memang sangat bagus untuk kita punya rahim wanita. Kuatkan rahim wanita, sistem hormon kita, kepada untuk head yang teratur. Macam dulu saya senggugut kan, saya makan royal jelly ni, dia memang bantu masalah senggugut. Okey, mengekalkan awet muda, period pun lancar, mengaktifkan sistem pembiakan kita. Dan untuk orang yang ada gout, uric acid, dalam ni ada vitamin B5, boleh melarutkan batu kristal dalam gout. Okey, dan kita ada Forever Light. Siapa yang minum Forever Light ni setiap pagi? Memang kulit dia memang cantik lah. Okey, cantik sebab dia memang lengkap dengan protein yang soya. Protein soya ni dia sangat bagus tau. Dia plant based. Dia bukan dari binatang tapi dia plant based. So untuk vegetarian pun sesuai. Dia bagi kita energi tau, tenaga, dan dia juga soy ni dia bagus untuk kesihatan jantung. Kalau you nak kekalkan jantung sihat, you pastikan you minum soy, protein, protein yang baik. Dan dia juga jaga kita punya rambut, kuku-kuku kita, ni kesihatan kuku kita kan, semua dari protein. Okey, dia rendah lemak dan kolesterol. Okey, untuk atlet sukan ibu mengandung, selepas bersalin, selepas pembedahan, memang sesuai. Bagus untuk hormon, untuk hormon juga. Dan kita adalah protein aminotin tau, aminotin, sebab dia adalah enzim protein yang berpattern, sebab dia senang nak mencernakan protein kita. Dan kita boleh menyerap asid amino dengan baik. Itu sebab kita panggilnya aminotin. Sebab dia akan tolong kita memecahkan protein dengan lebih efisien daripada badan kita sendiri dan menjadikan asid amino tu dia senang serap dengan 100%. Okey. So inilah protein kita, aminotin. Dan ada mitos kata soya ni boleh menyebabkan kanser. Tidak, tidak. Soya tak boleh kerana ini dari makna. Makna ni dia kata ini adalah mitos. Sebenarnya soya ni tidak penyebab kepada tumor ataupun kanser. Sebab dalam soya ni dah ada banyak protein yang boleh bantu repair kita punya sel.
Ingat tak, sel kita kena perbaiki. Kalau orang yang ada cancer treatment, dia kena sentiasa kan memperbaharui sel-sel dia. So kita perlu satu pemakanan yang bagus, iaitu dari soy. Okay. So macam ibu yang nak menyusu kan, nak lebihkan susu, juga boleh mengamalkan Forever Light ni, sebab kita ada dalam Forever Light ni, dia ada brewer yeast yang ini boleh aktifkan kita punya milk production tau, kepada ibu yang menyusu. So susu akan jadi meriah bila you minum protein ini. Okay, masa ada baby kecil. Badan susu bertambah kan. Okay. So ini banyak cara-cara kita boleh blend dengan Forever Light protein ni. Kita nak ke tak nak sajalah buatnya. Dengan ni semua buah-buahan ni semua dah ada, resepi pun dah ada. Okay, boleh tambah dengan yogurt juga pun bagus. So kita boleh buatlah. Dan kita ada super green. Dalam bahagian nutrisi, kita ada super green ni. Super green ni dia boleh bancuh bersama aminotin tadi. Dan super green ni dia sangat best tau. Dia adalah dari buah-buahan dan sayuran yang bernutrisi tinggi. Dan dalam ni kita panggil dia the master of mineral. The master of mineral, dia ada banyak magnesium tau di dalam. So kenapa kita nak makan mineral yang bagus? You tengok sebenarnya sangat penting tau. Sangat-sangat penting. Dia boleh bantu penyerapan vitamin, keradangan, anxiety, depression. Nampak tak? Kebaikan dia meredakan anxiety dan depression. Meningkatkan pencernaan, tekanan darah, tulang kita, migraine. Untuk atlet sukan, mengurangkan risiko kencing manis, jantung lagi. Tadi aminotin dah bagus untuk protein, dah bagus untuk jantung. Yang ni pun sama. Meredakan kegejangan otot, antioksidan dan asma. You tengok, ni lah kenapa kita perlu mineral. Sebab dia boleh you tengok, kalau you tak sihat, kalau anda tak sakit, tak bermakna anda sihat. Dari segi fakta, ada 90% punya orang kan berada dalam separa sihat. Separa sihat. So, jangan bagi dia berlanjutan sebab dia akan jadi penyakit kronik. Kalau kita kurang mineral, boleh jadi sakit jantung. Dia akan sejuk kaki dengan tangan, sesak nafas, radang peparu. Dia ada simptom. Ni semua simptom-simptom dia lah, selalu batuk. Tak baik-baik batuk tu. Gatal-gatal dekat kerongkong, kegagalan renal, ginjal kita, sejuk kaki dan tangan, sesak nafas, diabetes, mudah haus, gastrik, perut kembung, ini signal dia. Arthritis, sendi sakit, lenguh pinggang, bahu, kanser, berat menurun, selalu demam tak bermaya, kanser usus, sembelit, cerit-berit, kembung perut, angin asma dan juga radang hati. Kalau kita kurang mineral, inilah yang akan berlaku pada badan kita. Okay, so ambillah super green. Macam kita ambil ni, macam anak saya. Senang je. You bancuh dulu yang ni protein. Bancuh pula yang ni super green. Satu second. Wangi sangat. Ini sedap lah you bancuh dulu. Jalan dulu, jalan dulu. Masuk dalam. Saya suka super green ni. Okay. Tidak makan super green ni. Sekarang tak ada stok. Dah ada paket tu. Satu paket ada 30 sachets. Ada 30 sachets. You tahu tak? Setiap sachets ni sebenarnya baru RM6.7. You tengok, you pergi minum kopi, latte RM11. Minum itu RM12. Minum jus-jus dekat luar tu dah 12 berapa ringgit dah. Tapi ni RM6.7 je. Dalam ni ada 20 dan sayur-sayuran dan buah-buahan yang sedia untuk kita ambil, kita makan. Bancuh je. You tengok customer saya suka favorite dia kata. Kalau campur dengan peach dengan aloe lagi sedap. Nampak tak? Inilah dia mineral yang kita nak ambil setiap hari. Okay? Sekarang
saya nak jemput kita punya testimoni. Dia dah tunggu lama dah testimoni kita. Harap dia tak tumbuh kulat lah. Testimoni kita ada tak? Nak minta dia sharing sikit. Setelah dia menggunakan produk bersama anaknya. Ada tak Suhaimah? Ada. Baik. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey. Jadi saya lupa nak bagi tahu siapa nama saya. Excited nak perkenalkan speaker. Okey, saya perkenalkanlah sedikit latar belakang saya. Okey, nama saya Suhaimah binti Muhammad, lebih dikenali sebagai Umi Alisha. Umur saya 40 tahun. Saya berasal daripada Kuala Terengganu. Okey. Sebelum saya mengenali Forever, saya ambil tempahan kuih muih COD lah. Maksudnya sebelum saya buat bisnes Forever ni, ni adalah kerja saya lah, buat kuih COD. Okey. Mula kenal Forever pada 22 hari bulan 6, 2020 asbab ikhtiar untuk kesihatan anak syurga saya, Nur Alisha Safia, yang mengalami masalah saraf dan perkembangan lambat dari segi mental dan fizikal. Okey, maksudnya kat sini sebelum saya kenal Forever, kerja saya adalah memasak lah. Sebab tu memang hobi saya dan saya memang suka dengan kerja saya ni lah. Okey. Tapi kenapa saya berubah daripada kerja memasak-masak ni bertukar kepada FBO Forever Living adalah disebabkan anak syurga saya lah. Okey, kita tengok slide yang kedua. Okey. Ni adalah video anak saya. Okey. Setelah amalkan produk Forever Living selama 4 hari, Alisha mula boleh berdiri dan berjalan sendiri tanpa bantuan. Okey, pada permulaannya Alisha mengamalkan produk Forever, Elopeach, RTC, Pomistin, Madu dan Forever Life. Okey, masa ni saya sangat berterima kasih kepada orang yang memperkenalkan saya produk Forever, iaitu upline saya, manager Cik Su dan CBN Shida, sahabat saya masa belajar dulu, CBN Shida. Saya terima kasih sangat kepada beliau kerana beliau telah menerangkan kepada saya secara terperinci kenapa saya perlu ambil semua produk ni untuk anak saya. Pada awalnya saya memang tak yakin dan tak percaya dengan suplemen-suplemen ni. Sebabnya anak saya ada masalah daripada lahir. Maksudnya daripada lahir tu anak saya dah ada masalah. Kalau macam saya tengok masa tu saya kenal produk Forever ni, saya tengok CBN Shida buat live dengan manager Cik Su. Dan saya terfikir manager CBN Shida tu masa tu dia daripada sihat, lepas tu dia sakit. Anak saya ni lahir-lahir memang dah ada masalah. Jadi boleh ke anak saya amalkan produk ni? Saya ada tanya soalan tu kepada CBN Shida. Dan apabila Cik Su menerangkan kepada saya dengan buat demo, kenapa anak saya ni perlu makan produk, dan dia terangkan juga saya masa dia buat demo tu saya ada juga lah tanya dia. Saya kata kenapa dia daripada baby dia tak makan apa-apa tapi dia ada penyakit. Kenapa dia jadi macam tu? Kan kita biasa kita buat demo kita kata punca penyakit ada pemakanan, tapi saya bersyukur sangat dengan ilmu yang Cik Su bagi tu, saya pegang sampai ke hari ni. Dia kata sebenarnya kita yang masa pregnant tu, kita sebenarnya yang makan macam-macam tu disebabkan anak dalam kandungan. Lepas tu saya terfikir, betul jugalah maksudnya apa yang Cik Su terang kat saya tu, saya rasa macam saya perlu cuba produk Forever ni. Sebab apa? Saya rasa bersalah pada diri saya. Disebabkan saya tak kata orang makan pemakanan yang baik lah untuk baby dalam kandungan tu. Okay, so selepas anak saya amalkan produk mengikut 3 circle pemakanan yang macam MDM Olive bagi tahu tadi, kita ada detox, sistem imun dan nutrisi. 4 hari anak saya dah boleh berjalan. 3-4 langkah berjalan. Okay, Simon Olive, kita boleh tengok video Alisha tu. Hebatlah. Google takut Umi. Takut dada. Pak. Alisha,
Cepatlah, faster. Cepat Tasha, faster. Tepi Zara. Tengok. Syah, tengok depan Syah. Tasha. Tepi Zara. Okey. Zara. Allahu Akbar. Aish, anak Umi. Cepat. Anak Umi. Cepat. Pergi, lagi. Lagi. Alisha kalau lakon laju, dia tak jatuh laju gitu. Cepat lagi. Lagi. Sikit lagi. Kau raya. Lagi. Baju kata. Dah. Lagi. Oh, lagi. Cepat. Cepat. Lagi. Wah, hebatlah anak Umi ni. Cepat ambil aiskrim. Aiskrim ada dalam tu. Oh. Okey, selepas saya melihat Alisha boleh berjalan, saya rasa macam ya Allah, rasa nak tolong ramai sangat orang untuk sihat. Sebab kita boleh rasakan anak kita yang daripada baby sehingga umur 4 tahun, kita ni asyik dukung je, dia boleh tahulah macam mana beratnya dia, macam mana rasa macam anak kita tak sihat, kita boleh rasa tau. Jadi dari situlah saya mula terdetik dalam hati untuk sharing pasal produk. Bukan sebenarnya kerana duit. Sebab masa tu saya memang tak minat dalam bisnes suplemen ni. Sebab saya memang minat masak. Saya pernah bagi tahu Cik Su, saya kata saya tak minat untuk cerita pasal produk, saya tidak minat untuk jenis bisnes macam ni lah. Sebab saya memang minat buat kuih. Jadi saya nak cari kerja yang melibatkan saya duduk dekat dapur. Saya minat masak. Tapi bila tengok video Alisha tu, saya dah mula bertukar kerana simpati kepada orang ramai kat luar sana yang ada masalah kesihatan. Selepas tu saya tak berhenti untuk sharing pasal produk. Bila saya tengok je orang sakit, saya cerita pasal produk. Bukan sebab duit masa tu. Sebab kita dah tengok anak kita makan produk jadi macam mana, so kita rasa seronok lah kita nak bantu orang untuk sihat. Tapi secara tak sengaja bila saya sharing dengan orang tu, saya kata makin hari makin seronok. Dan apabila saya sharing dengan orang tu sihat, saya minta pula orang tu doakan anak saya bertambah lagi sihat. Daripada jalan 3-4 langkah, boleh jalan laju, boleh berlari dan boleh jadi normal macam ke anak-anak yang lain lah. Okey, sehingga hari ni 3 tahun dah Alisha amalkan produk Forever Living. Alisha dah semakin sihat dan kakinya semakin kuat melangkah. Dan saya pula tambahkan lagi produk dekat dia. Saya bagi dia makan B propolis, saya bagi lagi FOG, saya bagi lagi vitamin C dan kalsium. B propolis, FOG dan kalsium ni saya tumbuk-tumbuk jadi debu, saya masukkan dalam susu dia, dalam Forever Light. Ataupun saya masukkan dalam Elopish dia. Sebab apa saya bagi tambah lagi pemakanan dia tu, sebab sekarang ni Alisha dah 7 tahun. Dulu masa dia umur 4 tahun, dia duduk kat rumah je. Jadi saya yang kawal segala pemakanan dia dekat rumah. Tapi sekarang dia dah 7 tahun, dia dah pergi sekolah. So dekat sekolah kita tak tahu pemakanan apa yang dia ambil dekat sekolah. Kita tak boleh nak jaga anak kita 24 jam, betul tak? Sebab dia dah sekolah. Jadi saya ambil juga produk-produk ni untuk tambahan ni. Saya ada buat check up lah untuk Alisha. 6 bulan sekali saya pergi scan dekat homopati dekat Dungun. Saya scan dekat badan Alisha tu, doktor scan dekat badan Alisha dan dia akan nampaklah result apa yang perlu lagi pada badan Alisha, yang perlu saya top up, apa lagi yang tak cukup, apa yang terlebih. So dekat situ kita tahu apa keperluan untuk Alisha setiap hari dan setiap hari lah. Kita tak nak bila kita makan produk, kita makan suplemen, kita tak ada result. Kita nak tahu kadar dos dalam badan anak kita, apa yang kurang. Contohnya macam saya pergi bulan lepas, saya pergi scan anak saya, macam doktor kata sistem imun dia kurang sikit daripada 6 bulan yang lepas. Jadi saya tambahkan B propolis untuk dia. Lepas tu saya tambahkan lagi FOG untuk dia. Dan doktor cakap kalsium dia pun kena tambahkan lagi.
Jadi saya ambil kalsium daripada Brunei 1 biji setiap hari. Saya tumbuk, saya campurkan dalam susu dia. Alhamdulillah lah, Alisha dah semakin, kata orang, dah semakin pulih dan dia pun dah pandai bercakap sekarang. Okey, semua kita boleh tengok video. Managers who are eager qualify. Cepat saya. Are you ready? Lambai. Okay. Lambai. First, Excuse me. Budak-budak. Fiona Wilson. Next, Michelle Chan. Syah, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Syah. Bye-bye. Bye-bye, Syah. Sambung tangan dia. Mana Abi ya? Sambung je. Okey, so sangat rasa bersyukurlah dengan sebab saya jumpa produk Forever, anak saya pun dah semakin sihat dan semakin bijak lah. Dengan asbab saya beli dengan less 30% produk Forever tu, saya pun ikhtiarlah untuk diri saya juga sebab saya kan seorang pembuat kuih COD kan. Jadi masa saya memang tak cukup lah, masa rehat saya memang tak cukup. Saya tak cukup tidur, saya bukan tak cukup makan, tak sempat nak makan sebab dengan kesibukan kerja di dapur. Okay, so saya ada mengalami banyak jugalah masalah, terutamanya saya sakit tumit kaki, saya sakit lutut masa saya buat kuih COD itulah. Jadi bila kita tengok perubahan pada anak kita, saya cakap kenapa saya tak cuba untuk diri saya. Kan, sebab masa mulanya memang saya tak minat untuk buat bisnes. Saya kata saya nak kuih saya je laku hari-hari untuk saya top up produk untuk anak saya. Sebab manager Cik Su datang ke rumah saya, dia cakap Alisha perlu makan produk selama 4 bulan. Kita nak tengok dia makan dengan result dia 120 hari macam MDM Olive cakap lah kat kita tadi kan. Sel darah kita betul, darah merah betulkan 120 hari. So saya pun detox untuk diri saya juga. Saya makan untuk produk diri saya. Masa tu kulit muka saya dengan masalah jerawat yang teruk. Sebab saya kan duduk kat dapur banyak kata orang buat kuih dan semuanya lah. Jadi saya tak sempat nak jaga waktu tidur, waktu makan dan sebagainya. Jadi saya mula amalkan produk Forever luaran dan dalaman selama setahun. Permulaan saya amalkan produk Forever ni, saya buat detox LOX. Saya buat LOX selama 8 hari. Lepas tu saya continue daripada 8 hari tu saya campur nectar berry, selang-seli dengan aloe vera selama 30 hari. Saya memang buat detox kau lah masa tu untuk diri saya lah. Lepas tu saya tambah lagi dengan vitamin C 9 biji setiap hari, B propolis 15 biji setiap hari, Pomistin 1 botol 3 hari. Masa tu kita Pomistin yang kecil tu kan. Kalau tak silap saya 400 berapa ml tak tahu. Yang kecil tu sebotol 3 hari dan saya ambil RTC 6 biji 2 kali sehari. Ni adalah produk yang saya ambil detox luaran dan dalaman saya selama setahun. Dan luaran saya banyak lagi lah saya guna produk-produk yang luaran tu. InsyaAllah mungkin lain kali saya akan ceritalah tentang produk yang luaran. So yang dalaman saya memang ambil kakao selama setahun. Dan lepas setahun pun sampai ke sekarang saya masih lagi amalkan produk-produk ni semua, tapi saya ambil segelas sehari. Segelas 2 kali sehari, pagi segelas, malam segelas, dan saya selang-selilah dengan aloe vera dan nectar. Tapi saya wajib campur dengan Pomistin. Saya ambil 3 tudung Pomistin, saya campur dalam segelas aloe vera. Kalau petang saya nak minum nectar berry, saya campur 3 tudung Pomistin ke dalam nectar berry. Dan vitamin C pun sama, B propolis pun sama. Cuma saya tak ada dah makan 15 biji kan. Sebab kita istiqomah je makan. Sekarang ni saya masih lagi makan semua produk ni, tapi kuantiti yang tak sebanyak macam yang saya detox mula-mula ni lah. Okay, so saya rasa setakat itulah sharing saya sebagai testimoni saya pada malam ni lah, dan saya serahkan kepada MDM Olive. Okey, terima kasih Suhaima, testimoni yang sangat bagus bersama Alisha. Kita doakan Alisha dah sekolah dah 7 tahun.
Kita doakan Alisha semakin pandai, ya, boleh belajar, boleh bercakap nanti kan. Boleh baca buku nanti. Okey, kita doakan untuk Suhaima dengan anak sekali ya. Okey, so kita sambung dekat sini kan. Testimoni yang sangat bagus, betul tak? Alang-alang nak guna produk and then tiba-tiba Suhaima pun mulakan bisnes ini. Okey, buat bisnes ini juga. So sekarang kita nak masuk imunisasi. Macam Suhaima tadi katalah, dia pun bagi kat Alisha absorbency, B-propolis, Pomestin, semua bagi. Semua produk Alisha dah ambil tau. Okey, imunisasi ni penting sebab kita nak melindungi sel kita dan nak menentang radikal bebas. So kita ada beberapa produk. Satu Pomestin, yang ni memang sedap gila lah. Okey, 1 liter. Yang ni dalam ni ada 7 jenis buah-buahan antioksidan yang sangat tinggi. Ada delima, beri biru, beri hitam, raspberry, biji anggur, pear dengan buah manggis. Okey, sehari kita minum 2 kali. Dalam 30 ml 2 kali sehari, dia cukup dah untuk kita antioksidan. So untuk orang yang macam nak sembuh dari penyakit, untuk orang yang ahli sukan ataupun orang yang ada senang buat kemoterapi dan radioterapi, yang ni Pomestin boleh ambil. Okey, tapi selepas buat kemo lah baru ambil, ya, selepas buat kemo baru ambil. Lepas tu untuk nak awet muda, untuk kulit kita yang cantik dan juga untuk mencegah kanser prostat, fibroid dengan kanser payudara dan semua kanser yang lain. So kita boleh ambilkan ini. Boleh ambilkan ini Pomestin. Okey. So Pomestin ni memang dia banyak buah-buahan. Okey, ada banyak buah-buahan yang bagus-bagus. Sementara dia ada, kita ambil je. Ambil je Pomestin ni ya. Dia tengok semua buah-buahan ni pun dia memang bagus. Ada anti penuaan ya. Beri biru ni untuk mata. Okey, ada manggis untuk mengawal sel kanser. Okey, kita boleh ambil. Dan inilah semua yang bagus tentang antioksidan Pomestin ni. Okey, kalau nak orang yang ada sembelit ataupun badan kita letih-letih kan, you minum Pomestin ni, you memang rasa bertenaga. Saya selalu bancuh Pomestin ni ke main badminton. Masa nak main badminton, I bancuh Pomestin ni, memang sedap lah. Dan dalam, kalau menurut ORAC, dalam buah-buahan dalam Pomestin adalah yang paling tinggi dia punya antioksidan. Banding dengan buah-buah yang lain yang kita makan macam apple, orange tu dia tak tinggi sangat. Tapi ini buah-buahan yang dalam Pomestin ni yang paling tinggi ORAC. Okey? Dan pomegranate itu delima juga fight prostate cancer. Okey, kebaikan dia. Dan sehari kita memerlukan 3,000 sampai 5,000 unit ORAC sehari. So bermaksud kita kena makan buah-buahan dengan sayur-sayuran yang sangat banyak. Kita macam kena buka lah kedai sayur kan. Dulu kan baru kita boleh ambil begitu banyak. Tapi dengan Pomestin ni saja kita dah cukup dan memadai untuk kita setiap hari kita amalkan, kita tuangkan dan minum bersama aloe vera gel. Okey. Lepas tu yang ni yang kedua, B-propolis ni saya sangat suka sebab dia lah yang bantu saya punya masalah resdung dengan alergik. Sebab dia 100% propolis tulen dan dia adalah antibiotik semula jadi. Okey. So dia akan kuatkan sistem imun kita. Okey. Mengurangkan jangkitan penyakit, menyembuhkan luka-luka, salur darah, resdung, buasir dan kerosakan gigi. Ini memang B-propolis ni dari sarang lebah. Sangat bagus untuk kita punya imun sistem kepada yang resdung ataupun ada macam kencing manis, memang galakkan ambil B-propolis ni. Okey. Dan absorbency forever. Yang ni pun okey, salah satu absorbency ni memang best, boleh dikemam. Okey, sebab absorbency ni biasanya kita tengok dekat luar banyak yang color-color kan. Itu sebab letak banyak pewarna. Okey, tapi yang absorbency forever ni dia tak ada colouring. Dan kita punya mg pun dosage yang sangat sederhana.
dalam 60 mg je untuk setiap tablet. So you tengok biasanya dekat luar ada banyak tablet dia punya mg kan, dosage dia agak tinggi. So bila dosage agak tinggi dan kita dia akan berlebihan dalam badan kita. So sometimes dia akan menjadi beban untuk kita punya kidney macam buah pinggang. So tengok dekat sini kan, sebenarnya dosage yang kita perlu macam untuk orang dewasa hanya 70 mg je. Kita boleh serap dalam badan kita. Jadi vitamin C Forever ni dia sangat sangat sederhana. Okay, memang cukuplah untuk kita menyerap dalam badan kita. So bila kita sakit, kita sesama demam kan, kita ambil absorbency ni, kalau sehari kita dah ambil dalam 4 biji pun dia tidak melebihi dos. Okay, sebab dekat luar punya ada yang 500 mg, ada yang 1000 mg. Betul, memang tinggi sangat. Okay, so absorbency ni dia bagus untuk penyembuhan luka-luka, untuk jerawat, untuk kulit, okay, kulit untuk kolagen, lepas tu untuk alergik, semua dia memang bagus lah. Kita hanya kemam saja setiap hari. So inilah testimoni. Ni Abang Syarul yang mengamalkan produk Forever. You tengok dia sangat suka Pomestin. Pomestin ni sampai awet muda. Nampak tak perubahan dia? Awet muda. Nanti bulan November kita panggil Abang Syarul bagi ceramah tau. Kita minta dia bagi share, bagi ceramah. Okay, bulan November nanti. Yang ni lah semua testimoni yang you tengok dekat Forever. Dari mula-mula mereka join, Cikgu Ayu, Ina, Kak Pida, semua you tengok perubahannya semakin lawa, semakin cantik. Kan? Okay? Ni pun Bel pun sama. Bel pun dulu ada masalah macam ulcer mulut, senggugut dan banyak jerawat dekat muka kan. You tengok perubahan dia semakin cantik. Bel ni pun dulu memang dia pernah ada macam eczema kan yang serius. Okay pun dah baik. Okay, sebab menggunakan produk Forever dengan konsisten. Okay, inilah perubahan semua orang yang gunakan produk Forever. Ni pun Simu pun ada ajar juga satu tips lah untuk buat exercise. Halo, semua orang tahu exercise itu bagus. Tapi ramai juga selalu memberikan banyak alasan, kata saya memang terlalu sibuk sampai saya tak ada masa untuk buat exercise. Dan di karangan warga emas kita pula selalu mengatakan bahawa saya kurang sihat untuk membuatkan exercise. Jadi hari ini Simu akan tunjukkan satu cara yang paling simple dan senang. Hanya dengan adanya kerusi dan kita duduk di atas kerusi, kita dah boleh buat exercise dengan senang sahaja. Dan exercise ini akan mengelakkan otot-otot kita daripada ketegangan. Jadi kita hanya simple sahaja, iaitu kita hanya bermula dengan 10 kali dengan cara sebegini. Crosskan kita punya tangan, persilang tangan macam ini dan kita hanya perlu satu hari kita perlu buatkan 10 kali dengan masa yang berlainan duduk atas kerusi. Iaitu kita duduk sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu je. Slow-slow, bermula dengan 10 kali sehari dan slow-slow hari kedua kita tambahkan. Dah bersedia, dah okey, kita tambah lagi 20 kali. Dan slowly lagi kita tambah lagi 30 kali. Cuba buat dan cuba komen. Jadi, kalau nak sihat, cantik dan kaya, ikutilah Simu Datin Grace. Kan. So simple saja nak sihat, macam tu je exercise. Lepas tu kita pun ada main badminton bersama. So selain kita makan produk suplemen, kita juga perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okay, semua dah follow Simu punya TikTok ya. So inilah dia segitiga kesihatan kita yang lengkap. Semua kena amalkan yang ni dan kita pun ada consumer reward program. Kita join. Bila you amalkan produk, you guna produk, you ada point, you boleh tu ambil lagi produk free. Ni consumer program. Lepas tu kita ada health screening tau. Forever sangat best.
kalau you membeli dalam RM300 je dalam bulan ni, you boleh enjoy blood test dengan harga yang murah. Okay, ada 3 jenis blood test, RM45. Okay, untuk 55 test RM95, untuk 62 test dan RM145 untuk 67 test. Nampak tak? Okay, ujian darah penting kepada yang tadi kan, yang nak tahu kesihatan diri sendiri, sangat tepat kalau you pergi buat ujian darah. Okay, so Forever dah sediakan dekat tempat-tempat ni, you senang je log in ni, you beli barang dalam 300, you boleh enjoy special ujian darah. Okay, macam tu je. So hari ni jadi member tu memang sangat simple. You boleh jadi member biasa. Kepada yang belum join lagi, RM90 dah boleh ada diskaun 5%. Okay, so you semua beli barang kan dah ada 5%. Ataupun you nak jadi VIP. VIP ni 30% whole life. So sebotol aloe vera gel akan jadi RM76. Okay, tapi hari ni kita ada promosi. Bukan dengan harga RM2,000 ni, tapi dengan harga ni. Kita ada SYJ Pack 1, RM1,500. Ini setnya. Macam-macam ada 9 jenis produk ada dekat sini. Dan SYJP Pack 2, kita ada 3 jenis produk dekat sini. Okay, so pilih salah satu untuk enjoy 30% seumur hidup. You boleh guna produk dengan murah dan at the same time boleh buat bisnes macam Suhaima. Kan? So, you guna murah, bila you ada dapat bonus, you earn duit, you boleh guna produk lagi murah dan boleh tolong orang lain juga. Inilah bestnya Forever. Kita boleh sihat, cantik dan kaya bersama Forever Living. Ya, pilihan yang tepat. Okay, so sampai sini saja. So, I nak sampaikan pentas ni kepada Suhaima, host kita. Okey, terima kasih kepada MDM Olive kerana banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini kan. So, dekat sini tadi saya ada ambil beberapa soalan. Sempat lagi tak nak ni, si Olive nak jawab soalan mereka ni? Sempat lagi tak? Rasa dah lewat Ya, dah lewat. Okey, mungkin lain kali lah kita akan jawab soalan ataupun boleh tanya kepada upline masing-masing lah untuk soalan tadi dah. Okey, so mana lagi yang belum grab untuk less 30% tu, saya harap jangan lepaskan peluang tu. Sebab apa? Siapa nak awet muda, nak cantik, nak sihat, nak kaya, cepat-cepat pergi upgrade kepada less 30%. Sebab saya pun berasal daripada makan untuk kesihatan, bukan untuk buat bisnes. Saya pilih less 30% tu. Dengan sebab saya pilih yang less 30% tu, anak saya sihat dan adik-adik saya pun alhamdulillah sihat. Okay. So secara tak sengaja kita boleh buat income jugalah dengan less 30% tu. Tak perlu nak pandai pun untuk permulaan, cuma buat pilihan yang tepat dan bijak, ambil less 30% untuk makan murah selama 4 bulan dulu. Untuk kita test pada badan kita, insya-Allah kita akan dapat result yang sangat-sangat menakjubkan lah, insya-Allah. Siapa yang belum less lagi kepada 30%, cari apply masing-masing. Orang yang bawa awak masuk ke dalam kelas ni, tanya dia macam mana nak grade harga promosi tu. Bila dah habis promosi, dia akan jadi 1,900 ke atas. Jadi rugilah. Baik kita less, baik kita grade sekarang. Okay? So saya rasa sampai di sini dululah kelas kita pada malam ni. Segala yang buruk tu datang daripada saya, segala yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So semoga ilmu yang disampaikan kepada MDM Olive dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okay? Jadi selamat malam buat semua sahabat-sahabat jutawan yang berada dalam kelas kita pada malam ini. Okay, bye-bye. Terima kasih yang stay sampai sekarang. Bye-bye. Bye-bye. Are you ready to report? Are you